Baik, Assalamualaikum semua. Jadi malam ni kita akan bersama-sama dalam forum Mati Makhluk Allah Ajaib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat dua tetamu speaker kita dan juga para penonton pada malam ini. Jadi segala puji kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk menghadiri forum Mati Makhluk yang Ajaib. Jadi pada malam ini kita bersama dua panel jemputan iaitu Ustaz Abdullah Bukhari. Apa khabar Ustaz? Okey. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Sedikit pengenalan ya untuk background Ustaz Abdullah Bukhari. Jadi Ustaz Abdullah Bukhari bukan lagi asing kerana beliau merupakan pensyarah di SALPAD, Language and Pre-University Academic Development IIUM. Beliau memegang ijazah sarjana muda dan master dalam bidang usuluddin. Dan beliau juga merupakan a well-known writer, penulis buku bestseller, contohnya buku Apabila Tuhan Berbicara dan Nota Daripada Tuhan. Baik, seterusnya kita juga menjemput seorang ustaz yang bukan calang-calang dalam bidang pengurusan jenazah iaitu Ustaz Rafi'i Zainal. Terima kasih Ustaz kerana sudi hadir untuk jadi panel untuk forum kita pada malam ini. Semoga forum ini baik berjalan. Ya, okey. Untuk Ustaz Rafi'i Zainal, beliau merupakan pengurus eksekutif daripada skuad pengurusan jenazah Malaysia. Beliau biasa mengendalikan jenazah untuk high profile case seperti tragedi sekolah tahfiz tahun lalu. Okey. Jadi malam ini kita akan membincangkan mengenai konsep mati itu sendiri supaya kita akan lebih faham dan memaknai kematian yang pastinya akan dihadapi oleh diri kita sendiri dan seluruh umat manusia. Jadi panel kita malam ini akan menerangkan dari aspek konsep dan praktikalnya sendiri iaitu pengurusan jenazah. Jadi kita sebagai seorang Muslim, tugas kita adalah untuk mencari ilmu dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian yang tiada siapa tahu bila masanya. Okey, tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan forum kita. Saya akan mengajukan soalan pertama untuk Ustaz Abdullah Bukhari. Okey. Semua orang sentiasa membincangkan tentang konsep kematian husnul khatimah dan su'ul khatimah. Jadi bolehkah Ustaz menerangkan kepada kami semua apakah sebenarnya maksud kematian husnul khatimah dan su'ul khatimah? Adakah apabila seseorang meninggal contohnya disebabkan COVID-19, ianya dikategorikan sebagai kematian su'ul khatimah? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Aisyah. Aisyah, kos apa di UAE? Saya pelajar undang-undang tahun 2. Tahun 2, okey. Terima kasih. Juga kepada teman panelis saya Ustaz Rafi'i Zainal, ni orang hebat ni. The Undertaker. Ya. Nama dia pun The Undertaker. Saya akui banyak saya nak kena belajar dengan Ustaz Rafi'i ni sebab skill Ustaz Rafi'i ni sangat luar biasa. Skill yang bukan semua orang ada. Saya difahamkan dia dah menguruskan jenazah ribuan, cecah ribuan. Saya ni memang ini kena belajar ni. InsyaAllah lepas ni mungkin kita akan pergi belaga lutut mengadap Ustaz Rafi'i untuk belajar. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak Mahallah Sumayah, contoh Dr. Syamsina dan semua kru lah yang telah menjemput saya pada malam ni. Dan tajuk kita Mati Makhluk Allah yang Ajaib. Dan memang mati ni makhluk Allah. Itu introduction yang perlu kita jelaskan sebab dalam surah Al-Mulk Allah kata alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang mencipta kematian dan kehidupan untuk uji kamu. Itu sebab tu tajuk ni saya cadangkan kepada Dr. Syamsina, Mati Makhluk Allah yang Ajaib. Berbalik kepada soalan apa yang dimaksudkan husnul khatimah dan juga su'ul khatimah. Sebelum kita pergi lebih mendalam kepada apa maksud kedua-dua terma ini, kita kena sedar, kena faham kita semua akan mati. Dan kita sebagai manusia, mati ini adalah satu fitrah.
yang Allah Ta'ala buat kepada kita yang kita tak boleh elak, tak boleh lari. Usahakan kita insan yang paling Allah Ta'ala cintai, makhluk terbaik di alam ini, Rasulullah SAW pun mati. Jadi oleh kerana mati ni adalah suatu hakikat yang tidak dapat dielakkan, apa yang penting untuk kita usahakan adalah kita mendapat husnul khatimah. Okey, husnul khatimah ni apa? Husnul khatimah ni kalau kita nak bagi tafsiran ataupun nak bagi pengertian mudah, definisi mudah untuk kita memahami husnul khatimah, elok rasanya kita petik daripada sumber agama kita iaitu hadis. Hadis Sunan Tirmizi, pernah Rasulullah bersabda, Rasulullah kata, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malah." Bila Allah nak beri kebaikan kepada hamba-Nya, ista'malah. Ista'malah macam dia bimbing ataupun dia dibimbing, dia bimbing hamba ni untuk sesuatu. Lepas tu sahabat pun tanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah Ta'ala bimbing tu? Lalu Nabi kata, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah Ta'ala akan bimbing dia, gerakkan dia untuk beramal saleh sebelum meninggal dunia. Jadi mudah aja. Husnul khatimah ini kita boleh katakan sebagai orang yang mendapat bantuan Allah supaya menjauhi perkara yang tak elok, bertaubat sebelum meninggal dunia dan beramal saleh sehingga dia meninggal dunia. Jadi kalau ada ciri-ciri ini pada seseorang, kita boleh katakan dia ini mendapat husnul khatimah. Lepas tu doa kita biasa orang baca lepas sembahyang, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah itu, ya Allah habiskan kehidupan kami dengan penghabisan yang baik. Itu dia bukan sekadar doa, dia mesti juga ada usaha amal. Maksud kita kena belajar dan kita cuba nak jadi insan yang terbaik. Okey, kemudian soalan berikutnya, mati COVID ni adakah dikira sebagai su'ul khatimah? Tak boleh kata macam tu, sebab antara perbincangan ulama lah bila mula-mula berlaku pandemik COVID-19 di Malaysia hari tu, dan ada yang meninggal dunia. Jadi yang meninggal dunia tu diuruskan dengan cara yang sangat unik dan menyedihkan sekali. Dan saya suka katakanlah kalau kita boleh kaitkan juga kematian orang yang terkena COVID-19 ini seperti kiasan kepada penyakit ta'un. Ada beberapa hadis lah. Contohnya, satu hari Nabi, ini pun hadis Sahih Muslim, satu hari Nabi duduk dengan sahabat dia, Nabi bertanya, apa pandangan kamu tentang orang yang mati syahid? Lepas tu sahabat kata, orang yang mati gugur berjuang perjalanan Allah lah. Nabi berkata, kalau begitu sikit benar lah umatku yang mati syahid. Lepas tu sahabat tanya, siapa kalau begitu wahai Rasulullah? Lalu baginda berkata, siapa yang berjuang perjalanan Allah mati syahid. Siapa yang mati kerana penyakit ta'un, maka dia juga dikira syahid. Siapa yang mati kerana penyakit dalam perut pun dikira syahid. Hadis lain sebut lagi, orang yang mati dilanggar, mati ditimpa bangunan, mati lemas, itu semua dikategorikan sebagai syahid. Jadi antara satu yang kita boleh kaitkan penyakit ta'un. Walaupun COVID-19 ini ulama dah bincang, pakar pun dah bincang, bukanlah sampai kepada tahap ta'un, tetapi kita boleh katakan ia sejenis musibah penyakit yang meragut nyawa. Sekiranya orang yang terkena penyakit COVID-19 sehingga meragut nyawa, kata membawa kepada kematian, ini orang yang baik-baik, orang yang saleh, kita boleh beranggapan itu adalah husnul khatimah untuk dia. Itu doa kita untuk dia. Kita tak boleh judge dia kata-kata ini tanda su'ul khatimah. Sebab kita tak tahu. Tapi berdasarkan nas hadis yang disebut tadi itu, kita andaikan, kita doakan supaya hak meninggal dunia kerana mati COVID-19 ini kita katakan sebagai husnul khatimah. Allah Ta'ala beri kepadanya peluang untuk merasa sakit sehingga akhir. Mudah-mudahan sakitnya itu yang dideritai sebelum meninggal dunia menjadi sebab dia mendapat husnul khatimah. Allahu a'lam saja. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi husnul khatimah ni sebenarnya penghabisan yang baik, dan kita tak boleh nak terus menghukum kematian seseorang itu, tak kiralah apa punca kematian seorang individu itu sebagai su'ul khatimah, kerana semuanya bergantung kepada amal soleh seseorang individu tersebut. Jadi mari kita berdoa supaya kita ditakdirkan mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Okay, baik. Saya akan ke soalan seterusnya. Daripada aspek yang lebih praktikal, Ustaz Rafi'i, jadi bagaimanakah proses pengurusan jenazah COVID-19? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator
Aisyah Anwar, ya. Yang saya hormati dan kasihi sahabat panel saya Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari. Masya-Allah, orang hebat. Lebih berpuluh tahun juga dah di UIA, ya. Asatidzah, insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu juga Ustaz, ya. Di alam maya ni dan juga di syurga nanti, doakan saya Ustaz. Saya ni tak ada amalan apa pun nak bawa. InsyaAllah. Jadi seperti mana yang diperkenalkan oleh saudari moderator tadi, saya merupakan pengurusi sebuah badan NGO, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, yang mana kami telah kendalikan bermacam-macam kes kematian daripada skala yang kecil sehinggalah skala yang besar. Ya, ini saya cerita pengalaman dululah, di antaranya pengalaman menguruskan jenazah tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, lebih kurang tahun 2019 macam tu, 2018. Pengalaman menguruskan jenazah Darul Ittifaqiyah yang mati terbakar pada tahun 2017, dan lain-lain pengalaman lain. Dan antara pengalaman terkini iaitulah menguruskan jenazah pesakit COVID-19, yang mana kita tahu dia tidak seperti mana kita menguruskan jenazah biasa. Yakni yang biasa 4 rukun: mandi, kafan, solat dan juga ke bumi. Tapi kalau dalam bab pengurusan jenazah COVID-19 ini, awal-awalnya sebelum berlaku kematian, ketika itu saya berada di Indonesia. Waktu tu ada program di Palu juga, bukan sebabkan bantuan tu, tapi saya ada program dengan UM masa tu. Ketika itu ada pihak kementerian meminta saya pandangan untuk menguruskan jenazah COVID ni macam mana. Waktu tu tak ada SOP lagi. Ya, jadi saya katakan sejauh mana, saya tanya pada mereka sejauh mana ataupun sebahaya mana penyakit ni. Kita nak tahu juga kan, adakah penyakit ni sebahaya AIDS, HIV ataupun Ebola dan sebagainya. Maka bila dia kata lebih kurang macam itulah, penyakit kritikal macam itulah bahaya. Jadi saya pun keluarkanlah satu artikel ataupun penjelasan, iaitu cara menguruskan jenazah berisiko tinggi, iaitulah cara dia sama macam HIV, AIDS dan juga Ebola, yang mana kita menguruskan atau memandikan jenazah ini dengan campuran bancuhan sodium hypochlorite, satu bahan kimia yang mana dengan larutan 1:10, yang mana kalau bahasa mudahnya macam kita panggil klorok lah, ya, untuk membasuh badan jenazah, untuk menutup lubang-lubang hidung, telinga, mulut. Ini semua untuk pengurusan jenazah yang ada virus, terutamanya HIV, AIDS dan sebagainya. Jadi setelah pandangan ataupun penjelasan tu dibawa ke lebih yang pakar, maka keluarlah satu keputusan yang terkini oleh Jawatankuasa Muzakarah Fatwa Kebangsaan, yang mengatakan pengurusan jenazah COVID-19 ni tak boleh kita menggunakan air kerana risikonya tinggi. Antaranya dia merebak melalui udara, melalui sentuhan, melalui air dan sebagainya. Maka memikirkan risiko yang tinggi ini yang boleh menyebabkan mudarat yang lebih besar kepada tukang mandi yang menguruskan jenazah, maka mereka mengeluarkan satu cara yang lebih mudah, iaitu tayamum. Tayamum ni seperti mana kita tayamum waktu kita hidup, seandainya kita tak boleh terkena air waktu sakit, terbakar ke kita ni, ataupun tak ada air langsung kat tempat kita, kita nak buat ibadah, nak solat, baca Quran, maka diharuskan tayamum pada diri kita. Ya, tayamum ni seperti mana yang kita tahulah 3 anggota saja, iaitu di muka kita, di tangan kita sebelah kanan dan tangan sebelah kiri. Bagi jenazah pun begitu juga. Kes-kes yang kami uruskan untuk tayamum antaranya jenazah terbakar. Kalau contohnya jenazah kes Ittifaqiyah tahun 2017 tu 23 orang pelajar dan guru yang meninggal dunia terbakar. Semuanya kami gunakan kaedah tayamum, yang mana kaedah tayamum tu kita tepuk debu tanah tu yang suci, kita ambil debunya sahaja, sapu di bahagian muka jenazah tu, kemudian ambil debu yang kedua, sapu di sebelah kanan, dan debu yang ketiga juga di sebelah kiri. Tapi dalam jenazah terbakar ni dia tengok juga keadaan. Kadang-kadang ada jenazah yang saya uruskan tu tak ada kepala, sebab dia dah terbakar, dah gantung, tinggal leher je kan. Jadi nak macam mana? Kita tayamum atas leher dia. Umpama nak kias kepada tu bahagian kepala dia. Tak ada tangan dah, tangan dia tak ada. Tinggal ni je bahu. Bahu je, orang dah terbakar, ada budak kecil kan. Allah, kalau saya cerita pun kadang-kadang menitik air mata, mengenangkan peristiwa 3-4 tahun lepas tu. Bahu je tinggalkan.
Kita ambil, kita sapu kat bahagian bahu pula. Allahu Akbar. Ini pengalaman yang luar biasa. Dan berbeza pula bagi jenazah COVID-19 ni. Bila kita menguruskan jenazah COVID-19 ini, kerana tak boleh sentuh secara langsung, kita tak boleh menggunakan air dan sebagainya, kita tayamum. Cuma bezanya tayamum tu di atas body bag mayat. Allahu Akbar. Ya? Body bag mayat, yang mana kalau kita tengok kalau aksiden kan, polis letak dalam beg hitam tu kan. Itu untuk kes-kes kemalangan, kes jenayah. Tapi kerana ini jenazah yang mati kerana COVID-19, kita muliakan dia, kita menghormati jenazah tu, kita gunakan body bag warna putih. Dah dilapik satu lapisan body bag, kita sanitasi. Sembuh lah kan. Supaya dapat mengelakkan virus ke apa keluar. Kemudian dimasuk body bag yang kedua, makna 2 lapisan body bag dimasukkan. Jenazah dimasukkan dalam 2 lapisan body bag. Dan setelah itu barulah kita tayamum di atas body bagnya. Mayat tu di atas maknanya tidak kena pada muka dia langsung, di atas body bag. Dan kita tahulah, kita rasalah tangan kita kan, mana kepala dia, ni dia. Okey, kita tayamum kat kepala dia. Dan juga yang pentingnya pemakaian orang yang nak uruskan jenazah ni, kami diwajibkan untuk memakai full set PPE. Macam tuan-tuan tengok dalam TV itulah kan, macam mana doktor-doktor pakai, itulah pakaian kami pakai. Masya Allah kan, macam naik ke bulan rasa. Panas. Saya pernah Ustaz ya, kes pertama di Pahang, kalau ada tahu, yang kes seorang lelaki yang terlalu rindu dekat anak dia, dia bekerja dekat Segamat, Johor. Kampung dia Kuala Terengganu. Dia rindu ni. PKP 1, PKP 2 kan ketat, tak boleh jalan, kenderaan awam, bas semua tak lalu, tak jalan semua. Dia nekat jalan kaki. Dia berjalan kaki daripada Segamat tu, nak pergi Kuala Terengganu, nak balik jumpa anak dia. Di pertengahan jalan, takdir Allah Ta'ala, dia meninggal di Muazzam Shah. Cerita ni viral. Bila dia meninggal dunia, dibawa ke hospital, swab test, rupanya dia positif COVID-19. Maka jenazahnya tu perlu diuruskan tayamum. Waktu tu saya ingat lagi 23 Ramadan tahun lepas, bulan puasa. Waktu tu masyarakat panik lagi cara pengurusan jenazah. Orang takut, tak ada siapa bantu. Orang kubur pun lari masa tu kan. Dah kita pula yang kena turunkan jenazah, kena cangkul. Tengah hari buta ni. Jadi dengan pakaian itulah saya turunkan jenazah dengan tim saya. Lepas tu kita pun cangkul tanah. Ya Allah, memang apa tekak ni memang dah luka dah. Rasa perit kan. Dengan pakaian bungkus tu. Jadi nak ceritakan tu pengalaman saya lah dalam menguruskan jenazah COVID-19 ni. Yang saya rasa macam agak mencabar lah. Dan berbalik kepada kes tadi, bila kita dah selesai tayamum jenazah di bahagian mukanya, di bahagian tangan kanannya sehingga ke siku, bahagian kiri sehingga ke siku, selesai tayamum, maka kita pun akan balut jenazah dengan sehelai ataupun beberapa helai kain kafan. Kita ikut sunnah lah 3 helai misalnya. Kita letak, kemudian kita solatkan jenazah. Dan solat jenazah tu pun tukang mandi tu dah siap dengan wuduk dah. Dia dah pakai PPE, kalau tidak leceh juga nak buka-buka balik kan. Kemudian selesailah prosedur di hospital. Bawalah jenazah ke tanah perkuburan. Dan yang lebih memeritkan, lebih menyedihkan, keluarga dia seorang pun tak boleh tengok. Keluarga yang mana mak ke ayah ke anak-anak kecil tak boleh tengok. Kalau nak tengok, dia mesti ada syarat, mesti sihat tu badan, bukan warga emas, dia pakai full set PPE, dia boleh ikut kita tengok sekali. Buka body bag, tengok ni jenazah tu. Betul? Ya, betul. Okey. Kita tak boleh cium. Inilah antara ujian dia. Macam Ustaz kata tadi kan, tanda-tanda mungkin kita boleh kiaskan kepada wabak ta'un, mudah-mudahan husnul khatimah kan. Kita kena ucap yang baik-baik saja. Apa cara sekalipun kematian, saya selalu pesan dalam kursus saya, dalam seminar saya kan. Macam mana keadaan kematian si mati tu, dalam keadaan aib ke, mengerikan apa ke, kita disunahkan untuk cakap yang baik-baik saja. Mana yang aib, kita diam, jangan cakap kan. Boleh jadi tu fitnah, boleh jadi tu umpat kan. Lebih baik kita diam. Apa yang baik, kita cakap baik kan, insya-Allah kan. Maka inilah yang perlu kita tekankan dalam masyarakat. Bukan cerita tentang dia ni husnul khatimah ke su'ul khatimah kan. Kita sangka yang baik saja. Husnul khatimah insya-Allah kan. Yang menentukan tu Allah, tu kerja Allah. Kita serah pada Allah. Kita doa yang baik sajalah. Itulah kemampuan kita. Dan saya selalu sebab waris ni dia terkilan. Yalah, keluarga dah lah tak dapat tengok, tak dapat nak peluk, nak cium, diuruskan dalam keadaan macam tu pula. Perit hati dia, perit dia punya perasaan semua.
maka cara kita nak menghiburkan hati dia ni ialah cakap yang baik-baik, insya-Allah arwah ni husnul khatimah. Mudah-mudahan menghiburkan hati dia, insya-Allah dia datang kesabaran, dia ikhlas. Itu lebih baik daripada kita cakap yang tidak baik, ya. Wallahu alam daripada saya untuk round yang pertama ni. Okay, baik. Terima kasih Ustaz atas pengalaman Ustaz menguruskan jenazah COVID-19. Jadi kalau boleh saya recap poin-poin Ustaz tadi. Jenazah COVID-19 ni memerlukan proses yang sedikit unik lah daripada jenazah biasa, iaitu tayamum. Dan tayamum tu pun dilakukan di atas body bag. Jadi saya rasa penonton dan saya sendiri kagum lah. Terima kasih Ustaz kerana Ustaz dan tim Ustaz berjaya tackle masalah ni, menguruskan jenazah COVID-19. Okey, buat para penonton, jika anda mempunyai sebarang soalan, sila tinggalkan di ruang komen. Di hujung forum kita nanti akan ada Q&A session. Kita akan tanyakan dua Ustaz kita ni soalan-soalan anda. Okey, untuk soalan seterusnya Ustaz Abdullah Bukhari. Jadi bagaimanakah sakaratul maut yang dihadapi oleh para sahabat, orang biasa, orang yang melakukan dosa besar? Contohnya individu yang melakukan pembedahan ataupun penukaran jantina. Adakah sakaratul maut mereka ini berbeza? Bolehkah Ustaz terangkan kepada kita semua? Okey, terima kasih kepada Aisyah. Ustaz Rafi, Masya Allah. Allahu Akbar. Buku Ustaz 40 kisah tu memang anda kena beli, nak kena baca. InsyaAllah Ustaz. Bisa. Manuskrip lagi bila nak terbit tu? Anggaran terbit bila? Seminggu 2 minggu ni insyaAllah. Okey Ustaz, Ana ada sesi bulanan dengan UAE. Pasal kalau Ustaz tengok Facebook Ana antara hobi Ana lah. Ana suka baca buku dan akan bagi review buku-buku tu insya-Allah. Ana akan buat review buku ni bila dapat nanti. InsyaAllah. Baik Ustaz. Okey, terima kasih Aisyah. Soalannya sakaratul maut. Lepas tu sakaratul maut ni macam mana? Dihadapi oleh orang soleh, orang biasa. Sebenarnya sakaratul maut ni dia terlalu subjektif, kalau saya boleh katakan, terlalu subjektif. Ada orang yang kena sakaratul maut, ada orang yang meninggal tanpa kena sakaratul maut. Dan sakaratul maut ini kita tak boleh jadikan dia sebagai petanda dia ni husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Tetapi nak kata sakaratul maut ni, kalau istilah yang diberikan dalam Quran ada disebut dua lah. Yang pertama dalam surah Qaf, surah yang ke-50. Ayat 19, Allah kata waja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datang kepada kamu sakaratul maut dengan kebenaran, itulah perkara yang kamu lari, kamu tak mau hadapi. Dan satu lagi dia pakai ghamaratul maut. Ghamaratul maut ini lebih bersikap negatif. Sebab apa? Kalau kita baca dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala cerita bagaimana ketika orang kafir ataupun orang yang derhaka pada Allah, ketika mereka dicabut nyawa, Allah kata apa? Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut. Dan kalau kamu boleh tengoklah dahsyatnya keadaan orang yang zalim ketika mereka berada di saat kita kata mati tu nak datang ataupun sakaratul maut. Jadi istilahnya mudahnya kita kata sakaratul maut lebih umum, tapi ghamaratil maut itu sesuatu yang lebih khusus untuk orang yang tak elok perangai dia. Okey, berbalik kepada soalan. Sakaratul maut ini adakah menentukan husnul khatimah ataupun tidak? Orang saleh macam mana, orang biasa macam mana dan sebagainya. Kadang-kadang kesakitan yang kita hadapi ini kalau ikut Islam, sakit yang dihadapi oleh orang yang beriman ataupun orang Islam, dia menjadi sebab dosa diampunkan. Bukan kita kata sebab dia tu dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita katakan sakaratul maut yang teruk ini tanda su'ul khatimah, bermakna seolah-olah kita nak katakan Nabi kita yang tercinta pun mendapat husnul su'ul khatimah. Sebab kalau baca sebuah hadis, hadis ni panjang, ini betul-betul sebelum Aisyah radhiyallahu anha wafat, Rasulullah wafat. Hadis Sahih Bukhari ya. Aisyah kata antara nikmat Allah kepadaku, dia kata Rasulullah ni wafat di rumahku pada hari giliranku berada pada pangkuanku. Dan bukan setakat itu, Allah Ta'ala satukan di antara air liurku dengan air liur Rasulullah. Sebab Rasulullah dekat-dekat nak wafat ni, saat-saat akhir nak wafat,
abangnya kepada Aisyah radhiyallahu anha masuk, dibawa kayu sugi. Lepas tu Nabi tengok kayu sugi tu dan Nabi memang suka bersugi. Nabi terlalu particular mengenai kebersihan mulut dia. Jadi Aisyah pun faham, Aisyah ambil nak bagi kepada Nabi kayu sugi tu masa lagi keras, tidak dipecahkan. Lalu Aisyah pun gigit, dia pun bagi pada Nabi, Nabi pun bersugi. Lepas tu Nabi pun celup tangan dia ke dalam satu bekas air, Nabi pun sapu ke muka. Nabi pun kata apa? La ilaha illallah. Nabi kata tiada Tuhan melainkan Allah. Innalil mauti sakarat. Dia kata sesungguhnya bagi kematian itu ada kesakitan. Sakarat macam kemabukan, sakit tu. Lepas tu dekat nak wafat, Nabi berkata Nabi kata fir rafiqil a'la, kembali ke pangkuan yang tertinggi. Lalu Rasulullah pun wafat. Jadi itu perkataan terakhir yang Rasulullah sebut sebelum baginda wafat. Bukan ummati. Yang ummati itu mesti tidak sahih. Yang sahih hanya Allahumma fir rafiqil a'la. Jadi kesimpulan yang boleh kita katakan di sini, Allah Ta'ala seolah-olah dah design ataupun beri peruntukan sakaratul maut ni berbeza mengikut orang. Dan kita tak boleh nak judge, kita kata oh dia tu macam nazak susah nak mati sakaratul maut. Ini tanda ni ahli neraka dan sebagainya. Macam digambarkan oleh filem-filem. Sebenarnya macam yang Ustaz Rafi sebut tadi, kita semua akan melalui kematian. Dan kita berharap kematian kita akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala, sakaratul maut. Jadi kalau kita mulutnya celupa, tidak menjaga, tengok orang, kerja nak tembak orang dan nak share benda yang tak elok, kita bimbang benda itu akan Allah Ta'ala putar balikkan kepada kita. Sama juga soalan macam mana katakanlah seorang tu dia melakukan dosa besar, tukar jantina. Macam mana agak-agak sakaratul maut dia besok? Ini rahsia Tuhan kita tak tahu. Kemudian orang yang melakukan dosa, apa sahaja dosa melainkan dosa syirik, kalau dia bertaubat kepada Allah Ta'ala boleh terima taubat dan bukan kerja kita untuk menjadi Tuhan. Kita, kata para ulama, nahnu du'atun walasna qudatun. Kami adalah pendakwah dan kami bukan qadi. Bukan hakim nak kata, oh mu ahli neraka, ini ahli syurga. Saya nak share ni terakhir sebelum saya berhenti. Kisah orang yang label orang, mu ni ahli neraka. Cerita dua orang lelaki ni, hadis Sahih Bukhari. Saya ringkaskan terjemahan terus. Dua orang lelaki seorang lelaki soleh, buat ibadat, seorang lelaki maksiat. Nak jadi ke cerita, setiap kali bertemu dua orang ni, mesti kaki maksiat sedang melakukan maksiat, lalu ditegur oleh ahli ibadat. Tegur sekali, orang tu pun counter balik, defensif. Sehingga kali ketiga bila mereka bertemu, katanya yang ahli ibadat, dia kata, mu ni tak habis buat dosa. Dia kata apa? Demi Allah, Allah tak akan ampunkan dosamu. Dia sebut tu, demi Allah, Allah tak akan ampunkan dosa kamu. Nak jadi ke cerita lah hadis sahih tersebut, dua-dua mati. Bila keduanya mati, Allah Ta'ala panggil menghadap. Ini cerita di alam barzakh lah. Allah Ta'ala panggil yang kaki ibadat. Dia kata, mana kamu tahu, Allah kata, mana kamu tahu aku tidak akan ampunkan dosa dia. Siapa Tuhan sekarang ni? Aku kah Tuhan ataupun kamu Tuhan? Sekarang kamu dah macam nak ambil alih kerja aku. Allah pun tunjuk kuasa. Allah kata, okey sekarang aku ampunkan dosa dia walaupun dia kaki maksiat. Dan kamu, aku masukkan kamu ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab kamu mencabar kuasa aku. Jadi dalam kes-kes sebegini, kita jangan jadi Tuhan. Kita tak tahu. Dan kita tak tahu pusingan balik yang Allah akan timpakan kepada kita, apa akan jadi. Kalau kita rasa si mati ini memang tak elok lah, kita tutuplah mulut kita. Kita tak mahu ia akan jadi fitnah kepada orang. Sebaliknya daripada sibuk macam mana orang akan mati, baiklah kita berdoa supaya kita diringankan kita sakaratul maut dan diambil oleh Allah dengan husnul khatimah. Allahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Jadi sakaratul maut setiap individu pun memang berbeza dan kita sebagai orang yang melihat perkara tersebut kena cakap benda yang baik-baik je untuk mengelakkan fitnah. Jadi beralih kepada Ustaz Rafiq Zainal, saya mention tadi tentang orang yang melakukan dosa besar, contohnya menukar jantina. Jadi untuk proses pengurusan jenazah mayat yang menjalani pembedahan penukaran jantina ni, adakah ada cabaran ataupun complication untuk menguruskan jenazah tersebut? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih saudari moderator sekali lagi. Ya Allah, saya rasa baguslah dengan carahan daripada Ustaz Abdullah Bukhari ni ya. Ya Allah, betul lah tentang
bagaimana nasib kita kat sana Allah yang tentukan. Kita tak boleh nak judge orang. Betul lah, kita ni dilahirkan bukannya untuk qadi penghukum kan. Kita sebagai tuan, pendakwah. Ramai sekarang ni nak ambil alih kerja Tuhan. Betul juga tu kan. Seolah-olah macam dia ni ahli syurga kan. Kita kena, sebelum kita nak menuding jari pada orang lain, kita tengok diri pada kita sendiri. Kan orang kata satu jari tunjuk orang, 4 jari kan, tunjuk kita balik. Macam itulah maksud dia kan. Ada juga guru saya pernah sebut sebelum saya jawab soalan moderator tadi, kenapa dekat akhirat nanti semua orang cakap nafsi-nafsi kan Ustaz kan? Nafsi-nafsi, maknanya aku dengan dia aku tak peduli, lantaklah orang lain kan, yang penting aku. Orang waktu kat akhirat nanti kat padang mahsyar dia tak peduli dah tentang mak ayah dia, anak, isteri ke suami ke, dia tak peduli. Nafsi-nafsi kan. Bahkan nabi-nabi lain pun nafsi-nafsi. Hanya Rasulullah sahajalah yang hanya ingat pada umatnya, umati. Masya Allah, tabarakallah. Sayangnya Rasulullah ni sampailah di akhirat pun ingatkan pada kita umatnya. Jadi kenapa dekat padang mahsyar manusia tu sebut nafsi-nafsi kan? Kenapa manusia tu asyik sebut tentang diri sendiri saja? Apa jawab guru saya? Dia kata kerana di dunia manusia dah puas dah cakap pasal orang lain kan. Maka kat akhirat dia baru sibuk pasal diri sendiri. Itulah kita ni kan. Sibuk sangat tengok aib orang lain, seolah-olah kita ni baik kan. Kalaulah Allah buka aib kita ni yang Allah sembunyikan ni, Allahu Akbar, mungkin lagi busuk, lagi jijik daripada bangkai kat tepi jalan tu. Ini yang saya selalu fikirkan, janganlah kita cerita tentang keburukan, keaiban orang lain. Berbalik kepada persoalan tadi, proses pengurusan jenazah mayat yang menjalani pembedahan untuk menukar jantina ya. Ini isu yang viral, bukan banyak kita tengok golongan-golongan yang menukar jantina ni sekarang dah bebas dah kat media sosial. Terlalu banyak kan, kita tak payah mention sesiapa pun, dan saya mohon kalau siapa yang sedang menyaksikan secara live ni jangan mention sesiapa. Jangan, kita tak nak dalam forum yang baik ini ada umpatan, ada cacian pada orang lain. Kita jangan mention sesiapa ya. Jadi pengurusan jenazah kita tahu dari sudut hukum orang lelaki lah yang akan menguruskan jenazah lelaki. Manakala orang perempuan uruskan jenazah perempuan. Ini kita cerita dari sudut jantina dahulu. Jadi bagaimana jenazah yang dikatakan pondan yang menukar jantina ni? Siapa yang kena uruskan jenazah dia? Siapa? Dia bukannya pondan yang tukar pakai baju, pakai tudung ke, make up macam orang perempuan ke. Bukan sekadar itu. Ini pondan yang dah tukar dah. Dah potong dah dia punya tu, kata orang cakap kan. Dah cerita dah potong. Dia punya bahagian dada pun dah besar macam orang perempuan. Siapa yang kena uruskan jenazah ni? Dia dah sebiji macam perempuan, perfect macam perempuan. Maka kita kena tahu dari sudut hukum apakah fitrah dia, lelaki. Maka wajib lelaki juga uruskan jenazah pondan tadi. Kenapa? Kerana dia memang lelaki tapi badan dia macam perempuan. Yes, tapi kita ikut pada fitrah dia. Cuma dalam pengurusan jenazah lelaki, kita tahu batas aurat lelaki dengan lelaki pun di antara pusat sehingga ke lutut. Begitu juga orang perempuan, batas aurat pun di antara lelaki, pusat hingga lutut. Namun kerana aurat perempuan ni besar, maka kita pun perlu menjaga aib dia, tutup sehingga dada. Maknanya kalau jenazah perempuan, dia nak mandikan jenazah orang perempuan, nak mandikan jenazah perempuan, dia kena tutup daripada bahagian dada sehingga bahagian lutut. Ni untuk mengelakkan aib dan sebagainya. Sebab tu kalau orang perempuan nak mandikan jenazah perempuan, dia tak boleh selak macam orang lelaki. Tengok dada. Ada kena tangan dia lalu bawah kain tu. Tu nak menjaga aurat dia, menjaga aib. Tapi orang lelaki, kita boleh tutup, boleh buka pusat sehingga ke lutut. Bagaimana pula kalau jenazah pondan? Aurat macam mana pula kan? Jenazah pondan ni aurat macam mana Ustaz kan? Kita fikirkan. Maka di sini kita perlu tahu dari sudut hukum, yes, pusat hingga lutut. Namun kita kena ingat, kita wajib jaga aib dia. Jaga maruah dia. Kan? Kita tutup juga bahagian dada dia untuk mengelakkan fitnah. Ya, saya selalu cerita mengelakkan 2 musibah. Musibah kenapa? Yang pertama, kalau kita tak tutup bahagian dada dia tu, kita buka saja waktu mandikan jenazah, maka akan membuka aib si mati. Orang akan bercakap, oh macam tu rupa dia. Kan tak baik. Orang cakap macam tu pada si mati. Kan musibah tu pada dia, fitnah pada si mati. Musibah yang kedua pula, kalau kita buka, waktu kita mandikan jenazah pondan tu, kita buka dada dia, fitnah pada tukang mandi. Ustaz, buat apa lama-lama kat situ? Kan? Dah lain pula kata orang kat kita. Maka elakkan fitnah tu, maka tutup. Kita mandikan macam biasa. Cuma perlu ingat,
tukang mandi yang menguruskan jenazah itu dia mesti orang amanah. Itu penting sekali. Amanah. Dia tak bolehlah balik nanti dia cerita, ya Allah mayat tadi kenapa? Ui, tak tahulah nak cerita macam mana. Tapi dia buka. Ini aib. Kita kena sembunyikan. Ya, tukang mandi kena jaga amanah. Lepas tu saya kata pada saya punya volunteer ni, sukarelawan bawah skuad pengurusan jenazah Malaysia ni, SPJM ni, awak mandi jangan cerita aib orang. Apa pun jadi pada mayat, diam. Jangan kita hukum dia. Kan? Tu bahagian dia dengan Allah. Kita punya nasib besok tak tahu bagaimana. Kan? Maka kita mandikan jenazah tu, kita cuba sembunyikan aib dia, kita cuba tutup aurat dia sempurna mungkin. Macam biasa juga kaedah mandi dia, kaedah kafan dia, kita solatkan dia, kita pun ke bumi macam biasa. Ya, timbul persoalan. Kalau nak solat jenazah nanti macam mana? Kalau lelaki, Allahumma ghafir lahu. Kalau orang perempuan, Allahumma ghafir laha. Kalau jenazah ramai, 2, 3 atau ramai, Allahumma ghafir lahum. Dah kalau jenazah pondan macam mana? Saya kata Allahumma ghafir lahuhahum. Jangan kita jamak semua sekali ya. Dia tetap Allahumma ghafir lahu juga. Ya, tak ada istilah hu ha hum dalam kaedah bahasa Arab ya. Marah Ustaz Abdullah nanti kan kalau kita mengada-adakan benda ni kan. Allahumma ghafir lahu. Dia tetap jenazah lelaki dan kita uruskan secara lelaki. Cuma yang penting saya katakan kita jagalah aib dia. Ya, saya pernah kalau saya nak kongsikanlah pengalaman saya kan menguruskan jenazah satu pondan. Ini pengalaman secara umum. Saya tidak mention mana-mana, bukan nak mengaibkan apa, tapi nak cerita tentang pengalaman saya ketika menguruskan satu jenazah. Sampai-sampai je di perkarangan hospital, pihak hospital kata, Ustaz, jenazah perempuan lah kata dia kan. Saya pun kata kat dia, kalau jenazah perempuan kau panggil aku buat apa kan? Kita datang jauh-jauh, jalan jam, tiba-tiba datang dia kata jenazah perempuan kan. Sabar dulu Ustaz, jangan balik lagi kata dia. Jom pergi tengok bilik mayat dulu. Saya pun ikutlah. Masuk bilik mayat tu, sebelum sampai kat luar bilik mayat tu, ramainya orang perempuan. Semua comel-comel, cantik-cantik, seksi-seksi kan. Ada muka macam artis lah pun tu. Ya Allah, kat mana aku diam ni kan? Macam itulah. Sekali dengar suara, ya Allah, semua suara-suara jantan. Rupalah, baru itulah saya baru sedar, oh, perempuan jadian kan. Kemudian bila saya masuk, saya pun perhatikan adalah 2-3 orang kawan dia kata, Ustaz, kami nak ikut uruskan jenazah ni. Saya tengok mereka ni memang nampak ikhlas lah nak uruskan. Dan saya harap doakan mudah-mudahan dengan melihatkan keadaan kawan dia ni, maka datanglah hidayah Allah pada dia, dia pun berubah kan. Dia masih berpakaian seperti mana orang perempuan yang pakai seksi-seksi tu. Dan tak mahu cakap lah dalam keadaan dadanya begitu dan sebagainya. Saya pun okey, tak apalah, mari kita mandi sekali. Saya ajar dia cara mandi, dia, alhamdulillah dia baik kan, sambil selawat Allah SWT Muhammad. Dia buatlah, makna kata dari segi nampaklah dia menjaga aib semati tu tak ada kata apa. Selawat je mulut dia tu kan. Kemudian waktu nak mandi dah selesai, tengah-tengah mandi tu, dia 3 orang yang ikut saya ni, 3 orang pondan. Saya ingat lagi, 3 orang pondan ikut saya mandi sekali. Yang pondan pertama pun kata, Ustaz, nanti waktu solat jenazah boleh tak kami ikut sekali, kata dia. Saya pun tak pandanglah dia, saya pun kata, boleh, apa salah pula, ikut je lah sekali kan. Pondan yang kedua pula menyampuk, habis Ustaz, kita pakai macam ni, macam mana kan? Makna pakai seksi kan, macam mana kita nak pakai kan? Saya pun dah mula, alamak dia bagi soalan kebat pula kan, pandang atas bawah orang ni kan. Macam mana nak fikir jaga hati ni kan. Saya kata, awak pun tahu kan awak siapa. Maka, solat macam biasa lah kan. Tapi kalau ada kain selendang tu tutuplah, jaga sikit. Datang pondan yang ketiga pula bertanya, Ustaz, ada tak kain telekung kat sini, kita nak pinjam kejap kan. Time tu saya kata, abah kau kain telekung kan. Tak mahu cakap. Kau tu jantan, kau nak pakai kain telekung biar apa kan. Jadi, pahala Ustaz, kita tanya je kan. Kan kau dan mandikan kan, cakap macam tu lah. Tapi inilah antaranya. Sebab kadang-kadang mereka ni golongan yang jauh daripada agama. Ya. Mereka alhamdulillah masih beriman, masih percaya pada Allah dan Rasul. Tapi kerana stigma masyarakat yang mana hina, mengenci mereka, maka menyebabkan mereka jauh. Kita sebagai orang yang berakal, orang yang masih ada iman, kita dakwah lah. Macam mana keadaan sekarang pun kita cuba dakwah dan jangan cuba mengenci mereka
Dan satu benda yang kita kena ingat, Nabi SAW pun ketika melihat jenazah Yahudi dibawa pergi, Nabi menangis. Kenapa ya Rasulullah menangis? Kerana Nabi tak dapat selamatkan dia. Tak dapat. Maknanya kata dia meninggal dalam keadaan kufur. Nabi menangis. Kita ni pula kalau tengok orang yang kita benci lah kerana maksiat dia ke, kerana kejahatan dia ke, kita golak besar. Dah manalah dia menentukan, neraka manalah dia menentukan. Seolah-olah kita dah letak dah dia tu dalam neraka. Sedangkan tu tugas Allah dan tugas Allah. Jangan kita ambil alih. Ni nasihat kita ni besok ni macam mana? Kan tingkat berapa neraka kita ni? Wa iyazubillah min zalik. Kan tu saya minta kawal pada Ustaz Abdullah Bukhari tadi. Ustaz kau tak jumpa saya kat akhirat besok, cari saya bawa keluar. Ustaz ahli Quran kan, tempat ustaz tinggi. Saya ni siapa ya? Jadi hanyalah seorang undertaker yang kecil saja. Dikenali dalam kalangan mayat-mayat saja kan. Tak ada siapa pun saya ni. Jadi tariklah saya keluar daripada na'udzubillah, kalau katalah tak ada dalam syurga kan, carilah saya kan. InsyaAllah itulah perkongsian saya kepada pengurusan jenazah Pondan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Okey, baik. Terima kasih Ustaz di atas penerangan Ustaz. Jadi kalaulah seorang pondan tu asalnya lelaki, dia individu tersebut perlu diuruskan mengikut fitrahnya, iaitu lelaki juga yang kena mandikan dan uruskan jenazah tersebut sehinggalah pengebumian. Jadi yang pentingnya adalah orang yang menguruskan jenazah tersebut perlulah amanah untuk menjaga aib dan menutup aurat jenazah tersebut. Okey, untuk soalan seterusnya mengenai meratapi jenazah. Jadi kadang-kadang kematian seseorang ni akan diratapi oleh keluarga, apatah lagi kalau keluarga tu tak dapat melihat arwah untuk kali terakhir, contohnya jenazah yang dikebumikan di luar negara. Jadi kenapa kita ni dilarang keras meratapi jenazah? Apa keburukannya? Silakan Ustaz Abdullah Bukhari. Terima kasih. Bagus sekali perkongsian Ustaz Rafi'i. Sebenarnya sebelum ni saya terfikir juga macam mana agaknya jenazah yang pondan ni. Lepas tu saya sebenarnya dalam Islam ataupun menurut Al-Quran, cerita orang yang tukar jantina ni disebut dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 119. Disebut daripada ayat itu Allah Ta'ala kata, hasutan syaitan pada manusia, fala yughayyirunna khalqallah. Syaitan akan hasut untuk mengubah ciptaan Allah. Cuma dalam kes pondan ni, dia ada dua dalam perbincangan ulama ni, just nak tambah maklumat lah, share. Satu dipanggil taghyir. Ayat tadi tu, fala yughayyirunna khalqallah. Taghyir ni ubah. Maksud dia memang lahir, dia punya DNA, dia punya kromosom semua sekali lelaki. Dia tukar jadi perempuan. Hak ni hukum dia haram. Dan dia kekal sebagai lelaki asal lah. Tetapi kalau sekiranya dia ni lahir khunsa dengan dua jantina dan dia boleh bila buat swab test semua sekali ataupun buat hormon test memang dominan perempuan, dia ni dibenarkan untuk tutup satu kemaluan dia pakai yang dominan. Ini ulama panggil takmil, menyempurnakan ciptaan Allah. Jadi kita kena bezakan antara dua tu. Dan sebenarnya Ustaz pengalaman bawa popok ni mengurus jenazah ni, kawan kita di UAE di Kuantan, Dr. Syamsul. Dia memang doktor, American doktor. Lepas tu dia buat projek membantu memulihkan geng-geng maknyah ni. Dan dia kata antara dia tengok sini maknyah-maknyah yang dah bertaubat ni akhirnya meninggal dunia, kita pun tak tahu di mana dia di sisi Allah. Dan Allah Ta'ala beri peluang kepada dia untuk melihat kematian dan nak sampai dekat. Lepas tu dia sempat bertaubat. Dan dia tengok, dia memang kita tengok seolah-olah kalau kita kata tengok dia macam ahli syurga. Dan dia kata antara terapi ataupun cara yang paling berkesan untuk menyedarkan maknyah-maknyah ni tentang hakikat kehidupan, ada mati, dosa pahala, melibatkan mereka dalam urusan pengurusan jenazah. Itu cara yang paling berkesan kalau ikut Dr. Syamsul Rahman lah. Okey, kemudian tajuk soalan dia, kematian ni diratapi oleh keluarga. Dia gini, mati benda yang menyedihkan. Allah Ta'ala sebut, Allah kata wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat basyir sabirin. Allah kata dia akan uji dengan kekurangan beberapa perkara, antara kekurangan nyawa ataupun meninggal dunia. Meninggal dunia adalah suatu ujian fitrah manusia. Dan bila meninggal dunia bermakna kita berpisah selama-lamanya dengan orang yang kita sayangi. Lalu kita akan berasa sedih. Sedih bila berlaku kematian itu perkara biasa.
Dan kalau sekiranya kita menangis, ni saya nak kena betulkan orang yang menyaksikan ni, kalau sekiranya kita menangis kerana kematian itu fitrah. Rasulullah sendiri pun dalam beberapa peristiwa baginda menangis. Contohnya bila cucu baginda, cucu baginda anak kepada Ummu Kalsum tak selesai, meninggal dunia, nazak dekat-dekat mati, Nabi menangis. Sama juga bila anak baginda, tak silap Ruqayyah ataupun Ummu Kalsum meninggal dunia, dalam hadis sahih sebut Nabi menangis. Lalu bila Nabi menangis, sahabat tanya, kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Nabi kata, ini adalah fitrah, tanda kasih sayang. Tetapi kami tidak mengucapkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, maksud menyalahkan takdir. Yang dilarang oleh Islam adalah niyahah. Dikata buka. Buka tadi itu, buka menangis berdasarkan fitrah dalam kawalan. Yang dilarang, haram, itu adalah niyahah. Niyahah ni meratap. Dan meratap ini budaya jahiliah. Meratap ni sehingga mengoyakkan baju, tanpa muka, meraung lebih-lebih. Dan dalam masyarakat Melayu, kita tengok masyarakat Melayu ni agak beragama lah. Dan tak ada lagi sampai tahap kepada meratap ataupun niyahah. Lepas tu kalau kita pergi ke majlis kematian, kalau kita ada keluarga yang menangis, tapi bukan sampai tersedu-sedan, matanya merah. Lepas tu bila jenazah dibuka nak dicium, ada pula yang kata jangan terkena air mata tu kepada jenazah, nanti mayat tu akan terseksa. Rupanya benda ni pun tidak tepat, dijelaskan oleh hadis, banyak hadis. Macam contoh satu hadis, dua orang sahabat, Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar, dia pergi ziarah rumah Uthman bin Affan. Masa tu anak perempuan Uthman bin Affan baru meninggal dunia. Jadi masa duduk dalam majlis tu, orang menangis lah bila berlaku kematian, kesedihan. Lepas tu datang abang kepada arwah, anak lelaki Uthman bin Affan, Abdullah bin Umar. Ni sahabat Nabi antara yang sangat warok lah. Dia pun kata, kenapa kamu tak larang orang menangis? Sebab aku dengar, ayah aku bagi tahu Nabi bersabda, mayat akan terseksa kerana tangisan keluarga. Jadi Abdullah bin Abbas duduk sebelah tu, lalu Abdullah bin Abbas pun tegur. Dia kata apa? Hadis tu aku pernah rujuk sendiri pada Aisyah radhiyallahu anha. Dan aku kata Umar sebut mayat akan terseksa kerana tangisan keluarganya. Lalu Aisyah kata apa? Aisyah kata, oh Umar salah dengar tu. Aku dengar sendiri Nabi cakap orang kafir orang kafir akan terseksa kerana tangisan keluarganya kepadanya. Lepas tu Aisyah pun beri logik berdasarkan nas Al-Quran. Dia kata apa? Kenapa si keluarga menangis, air mata tu terkena kepada si mayat terseksa. Sedangkan kalau dia katakan kesilapan ataupun dosa menangis itu kerana kesalahan ahli keluarga, tak sepatutnya dosa ahli keluarga ditanggung oleh orang lain. Lalu Aisyah pun baca ayat Quran. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tu tidak akan menanggung dosa yang lain. Jadi kesimpulannya ginilah kalau saya boleh katakan. Menangis kerana berlaku kematian. Tak kira air mata menitik kena jenazah ke ataupun tak kena jenazah. Itu dibenarkan oleh Islam. Kerana ia adalah fitrah. Fitrah kasih sayang. Yang dilarang tu adalah kalau kita meratap. Itu disebut oleh hadis Nabi. Okey, kemudian mengenai dikebumikan di luar negara. Memanglah kita sedih berlaku kes meninggal di luar negara, kemudian terpaksa dikebumikan di sana, lalu keluarga tak sempat nak tu. Tapi kalau kita tengok sesuatu sudut yang lebih baik, dalam sebuah hadis disebut ada seorang lelaki meninggal di Madinah. Lalu Nabi pun kata apa? Nabi kata, aku harap kamu meninggal bukan di Madinah. Lalu sahabat bertanya, kenapa? Nabi kata, keluasan syurga seseorang itu dikira daripada tempat dia lahir dengan tempat dia meninggal dunia. Kalau seorang tu lelaki yang beriman. Itu disebutlah hadis tu. Itu satu. Kemudian saya suka share, ada seorang profesor, tak boleh saya tak sebut nama dia, seorang profesor yang ulung terkenal di Malaysia. Saya mengajar isteri dia. Profesor ni berasal daripada Indonesia tetapi meninggal dunia di Selangor. Jadi bila hujung usia dia dah makin nazak ataupun sakit, isteri dia tanya, macam mana kalau awak meninggal nanti, jenazah awak nak dikebumikan di mana? Nak dikebumikan di negeri awak ataupun di Malaysia? Apa jawab si profesor orang yang alim? Dia kata semuanya bumi Allah belaka. Di mana saja saya meninggal dunia, di situlah bumi Allah belaka. Bahkan kalau sekian kita ditakdirkan family kita meninggal dunia di tempat yang lain, contoh di negara luar, kita bolehlah kita ziarah sesekala, tapi janganlah kita berfikiran sempit mengatakan oh nak ziarah kena pergi ke kubur. Sekarang ni
kita berdoa di Malaysia ke, di mana sahaja doa kita tu automatically Allah Ta'ala boleh sampaikan kepada si mati. Kalau kita teringat kepada si mati, kepada mak ayah kita yang meninggal dunia di kebumian, di luar negara, cara dia kita doakan Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir laha dan sebagainya, insya-Allah doa itu akan sampai kepada mereka. Sedih tu memang sedih, tetapi bila masa berlalu insya-Allah kesedihan itu boleh kita atasi dengan ilmu dan juga doa yang kita bacakan. Lepas tu kenapa kita dilarang keras meratap jenazah ni? Apa keburukan dia? Sebab meratap jenazah ini budaya jahiliah dan ia antara tanda sombong dan juga tanda tidak redha. Tanda sombong tu macam mana? Orang Arab jahiliah dia wasiat, ayah meninggal besok, korang kena menangis sungguh-sungguh 7 hari 7 malam. Kita pun tak faham macam mana tanda sombong tu. Nak cerita dia ni sombong, pesan suruh menangis 7 hari 7 malam. Sebab apa? Kenapa menangis lama sangat? Ayah dia meninggal. Siapa ayah dia tu? Ayah dia tu orang hebat, patut pun orang pakat-pakat menangis. Ada lagi nak sombong walaupun selepas mati. Yang kedua, kenapa menangis ni meratap dilarang? Sebab meratap ni dia ada aksi-aksi yang tak senonoh. Tarik rambut, koyakkan baju sampai dedahkan aurat, dan dia menunjukkan sikap yang tidak redha dengan ketentuan Allah. Dan itu semua dilarang oleh Islam. Tapi nak kena betulkan, menangis fitrah, jangan sampai meratap. Kalau menangis itu perkara biasa. Sebab saya pernah berhadapan dua situasi lah. Jenazah ni dia meninggal dunia, mati mengejut di pejabat dia. Lepas tu bila dah diuruskan balik ke surau kami, nak semayang. Bila habis semayang, family yang tak sempat tengok ni nak tengoklah jenazah untuk kali terakhir. Tiba-tiba masa tu tuan-tuan, saya tengok ada seorang lelaki duduk dekat kepala jenazah ni dengan muka bengisnya. Bila family datang, dijegir mata pada family. Dia kata apa? Jangan menangis. Jangan menangis. Jangan menangis. Masa tu saya rasa, dia ni aku sepok kang. Saya kata, ya Allah memperlihatkan. Sama juga ada family juga meninggal. Masa jenazah tu nak dibuka, tiba-tiba ada seorang dijerit, jangan keluar ayat mata, jangan keluar ayat mata. Saya kata, astagfirullahalazim. Inilah belajar tak habis, lepas tu nak tunjuk pandai pada orang. Jadi itulah kalau boleh saya kongsi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Jadi kita ni sebenarnya boleh menangis, menunjukkan perasaan sedih selepas kematian ahli keluarga ataupun orang yang tersayang, tapi jangan sampai meratapi sebab itu merupakan budaya jahiliah dan menunjukkan kita tidak redha dengan pemergian individu tersebut. Jadi untuk soalan seterusnya, soalan terakhir, untuk Ustaz Rafi'i Zainal. Ustaz telah menghadiri kursus diploma pengawetan mayat di Filipina pada 2019. Jadi bolehkah Ustaz ceritakan pengalaman Ustaz sepanjang mengikuti kursus tersebut dan apakah kepentingannya pengawetan mayat? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Saudari Aisyah. Alhamdulillah, terima kasih perkongsian daripada Ustaz Abdullah Bukhari. Alhamdulillah bila saya dapat ilmu dua hari ni tentang dalil ni, tentang pondat, alhamdulillah saya catat apa yang Ustaz Abdullah share pada kita malam ni. Dan saya juga nak sentuh juga pengalaman yang macam mana Ustaz kata jangan kita meratap. Menangis itu satu fitrah. Itu betul, memang betul. Dan pengalaman mana-mana tempat pun dia mesti ada satu dua orang ni yang mengawal keadaan, jangan menangiskan. Lap air mata, itu biasa kan. Orang tu nak cium. Laki meninggal. Kita dah siap dah mandi kapan semua sebelum nak solat ni, bagilah ruang pada isteri anak-anak nak tengok. Bila nak cium, datanglah satu orang makcik tu kan. Jangan nangis, kata. Kesat air mata. Lepas tu orang ni pula kesat air mata, kesat merah mata dia ni. Nak cium je, nitik lagi mata kan. Jangan, kata dia. Seksa mayat ni. Kali kedua kan. Lepas tu orang tu kesat. Menangis lagi keluar mata. Jangan dah sekali dia tarik orang tu kan. Awak tak payah cium, pergi duduk tepi sampai awak tenang nanti. Saya pun katalah kat makcik tu. Makcik, kenapa pula tak boleh cium? Apa masalah dia? Bagilah dia cium. Ustaz takkan tak tahu hukum, kata dia. Dia kata kita. Air mata ni kalau kena kat mayat ni, seksa mayat kan. Saya pun kata, kenapa pula makcik? Salah tu. Ya, yang Nabi larang ialah meratap. Meratap tu benda yang tak reda. Kalau bini dia tu keluar daripada surau ni, dia pergi monjek-jerit, dia buka tudung dia, koyak gabak baju dia, dia tumbuk dinding masjid, dia tumbuk imam tu, tu yang tak boleh. Kan saya kata,
Tapi kalau air mata ni makcik, tak ada masalah pun. Biarlah kalau satu baldi dia tak ada air mata tu, kemudian air mata tu dicurah kat muka mayat tu, pun tak ada masalah, saya kata macam tu kan. Ya ke Ustaz? Ya makcik, bagi dia cium. Sekarang makcik saya mandikan, saya kata kan. Tahu dia takut kan? Saya kata macam tu lah, tak naklah nampak macam kita biadab sangat kan. Jadi, bila dia cium, saya kata, saya pun bagi penjelasan sebab sebenarnya bukan masalah air mata yang kena pada mayat, ya. Dari segi hukum tak ada masalah. Cuma dari segi adab, orang kita ni tak boleh asal diberi kebenaran aja, oi boleh kena air mata. Lalu dibiar je lah air mata curah kan, tonyoh kat muka mayat tercium. Pakej dengan hingus sekali kan. Bertakung kat pipi mayat tu, hingus mayat tu. Orang kemudian nak cium juga mayat tu. Jadi bila tengok muka mayat dah berair, berlondir semua, dah hilang dia punya selera nak cium kan. Apa saya tak cium? Tak apalah, saya ikhlas. Pasal apa dah nampak kesan air mata dengan lendir tu kan. Jadi saya nak bagi tahu ialah walaupun diharuskan, tak ada masalah pun dari segi hukum, tidak berdosa pun kalau air mata kena pada mayat. Kita kena ingat dari segi adab pun. Janganlah beri sangat, kesat sikit, cium. Dan kalau misal kata air tu jatuh kat pipi mayat tu, lap cepat-cepat, jangan dibiarkan. Orang lain, orang kemudian ni nak tengok, dia pun nak cium juga kan. Jadi ni adab kita pada si mati, adab kita pada orang lain, ya. Meskipun benda tu bukanlah satu kesalahan, tapi benda ni sebagaimana kita tengok orang lain juga, dia pun nak cium, ya. Baik, tu saya dah sentuhlah tentang pengalaman tentang adab tadi. Tentang pengalaman saya pengawitan mayat, ni cerita panjang ni kan, dia bagi saya 15 minit kan. Ini cerita 15 minit, saya kursus sana 15 hari kan. Nak cerita pengalaman 15 hari dalam masa 15 minit, tak masuk akal kan. Jadi saya cerita mana yang sampai dalam malam ni ke Ustaz dia. Jadi saya terlibat dalam pengurusan jenazah lebih kurang sikit lah daripada Ustaz Abdullah. Ustaz Abdullah dekat UIA dah 20 tahun, saya 17 tahun dalam pengurusan jenazah. Yang mana saya melihat sendiri satu kaedah pengurusan jenazah yang orang lain tak lihat. Iaitulah jenazah kita orang Islam mandi kapan solat ke bumi, tu biasa. Namun jenazah yang bukan Islam, bila mana dia meninggal, dia tidak hari ni meninggal besok terus bakar ke ataupun hari ni juga terus tanam, tidak. Biasanya tak begitu. Dia akan simpan mayat 3 hari, 5 hari, seminggu, sebulan. Itu ikut upacara adat dan agama mereka lah. Dan untuk mengelakkan mayat itu reput, untuk mengelakkan mayat itu berbau, maka ada satu proses yang dinamakan embalming atau bahasa kita pengawitan mayat. Awet mayat kan. Pernah tengok cerita Mamia tak? Macam mana mayat tu diawetkan. Namun kita guna kaedah yang moden. Jadi kaedah itu memang biasa dalam kalangan bukan Islam, bukan satu benda yang baru. Namun kita orang Islam ni, dia menjadi sesuatu yang baru dan perlu ikut bila mana ada keluarga yang betul-betul nak bawa balik jenazah ke negara asal. Ni dia. Contohlah, ada warga Indonesia kat sini kan, meninggal. Keluarga dia kata, macam mana sekalipun, saya mahu mayat ini ditanam di tanah asalnya. Masa kita tu. Kita, dari sudut hukum, kita nasihatkan ke bumi sini je. Macam Ustaz Abdullah kata tadi, daripada mana dia meninggal, dia lahir, sampailah tempat dia meninggal, maka jarak syurga begitulah dibina khusus untuk dia. Masya Allah kan. Ambil pengalaman Ustaz Harundin kan. Macam mana dia meninggal di Amerika sana kan. Dia dah wasiat dah. Kalau aku mati kat sana, biar jasad aku kat sana, jangan kau bawa balik. Ini orang alim kan. Ada tahu apakah kesan pada jasad dia, kesan pada akhirat dia. Maka kita ambil ibrah daripada kematian orang soleh ni. Maka bila ada keluarga yang kata nak juga bawa balik, kita walaupun pangkat ustaz ke apa ke, kita hanya sekadar menasihat. Selebihnya hak pada waris juga. Okey, boleh. Pulanglah. Maka bila dia nak melalui proses embalming, pengawitan mayat tadi, dia satu proses yang orang Islam kebanyakannya tak ada skill, tak ada ilmu, tidak ada lesen pun. Banyaknya dikuasai oleh non-Muslim. Maka mereka ini pula tidak tahu adab. Dia bukan macam kita, tahu batas aurat dan sebagainya. Beberapa kali saya melihat kejadian satu orang jenazah wanita Indonesia yang dibogilkan tanpa surat benang pun. Maka diembam. Proses embam ni saya cerita macam mana kan. Tapi betapa satunya mengaibkan si mati. Kalau kita tahu prosedur postmortem di hospital,
doktor yang terlibat dalam postmortem pun hanya orang-orang berkenaan saja yang boleh masuk dalam ruang kamar tu, bilik tu, dan dia hanya buka batas yang tertentu saja. Dia tidak buka habis, melainkan dia tutuplah part-part yang tak perlu. Ni kalau doktor Muslim lah, biasanya begitulah. Namun mereka yang non-Muslim, dia tak tahu adab, dia bogennya mayat ni. Dia buat dengan kasarnya kan. Dia guna satu besi teroka dan sebagainya. Cucuk perut mayat kasar. Ya Allah, menangis saya melihatnya. Namun kita ni hanya sekadar mampu melihat je lah sebab ni prosedur mereka. Jadi saya pernah suarakanlah kepada beberapa pihak tentang isu ini. Namun tidak ada jawapan konkret dan tidak ada perkara yang boleh memuaskan hati saya lah untuk selesaikan isu ni. Dan saya nekat, saya kata saya nak menuntut ilmu ni. Maka Alhamdulillah atas saranan daripada sahabat saya di Singapura yang mana dia juga menguruskan jenazah di sana, dia kata, Ustaz pergi sama belajar dekat Filipin. Alhamdulillah lah saya ni masa SPM dulu adalah juga Ustaz dia ambil baik subjek sains, biologi. Saya cubalah masukkan sijil SPM saya yang biologi tu kan. Sebab kita dalam bab diploma degree bahagian pengajian Islam. Try masuk, cubalah menatau rezeki. Alhamdulillah dipilih untuk peringkat diploma Embalming and Undertaker. Itulah wujudnya nama Undertaker tu. Nama diploma tu Embalming and Undertaker. Alhamdulillah saya pun dapat masuk dan saya cuba request, saya kata pengalaman saya uruskan jenazah berapa belas tahun. Saya dah tengok pengurusan embalming semua. Dapatlah short SEM. 2 minggu je saya dapat. Orang lain setahun, 6 bulan. Tapi dapat potong kredit apa semua, tak tahu macam mana kaedah dia orang, 2 minggu. Seminggu saya teori, seminggu saya praktikal. Allahu Akbar, ni pengalaman luar biasa. Saya dapat ilmu ni tahun 2019 masa orang nak sambut Raya Haji. Saya sambut Raya Haji seseorang lah kat sana. Jadi bila sampai di sana, saya diajar teori. Kita buka balik buku sains kan, belajar tentang biologi, mikrobiologi, tentang organisme apa semua malah macam-macam kan. Kita punya dah tepu otak ni dengan sains, terpaksa cairkan balik kan. Duduk dalam negara orang, terpaksa lah belajar. Saya kata, ya Allah, ni tanggungjawab aku sebagai seorang Muslim, fardu kifayah bagi aku. Aku nak selesaikan benda ni, ya Allah, mudahkan. Alhamdulillah Allah bagi kemudahan dan saya waktu exam lulus kan, dapat A kan. Allah rezekinya kan. Budak-budak yang lain yang lokal kat situ, tempatan, banyak yang kena repeat kan. Kita yang dapat kan, rezeki lah tu. Sampai ke peringkat praktikal, minggu yang kedua tu, saya praktik 10 orang jenazah. Di satu bangunan sanatorium. Ini cerita pengalaman saya. Satu bangunan sanatorium di kota Manila, Filipina. Itu adalah satu bangunan pengurusan jenazah paling besar di Asia. 12 tingkat. Dan daripada tingkat bawah tu untuk bilik embalming, pengawitan mayat, sampai tingkat atas, tingkat 12, cremation, pembakaran mayat. A to Z saya belajar. Disebabkan ni adalah silibus dalam pengajian tu, maka saya kena buat semua perkara yang melibatkan jenazah kepada orang bukan Islam. Iaitulah mula-mula jenazah tu kita dah terima, bila dah tengok jenazah ni tak ada penyakit risiko tinggi, sebab kami tak boleh embam jenazah HIV, jenazah AIDS, apatah lagi COVID-19 memang tak boleh. Jadi bila confirm dia mati kerana penyakit yang biasa, maka kita akan bersihkan badan dia dan ini mulanya bagaimana kaedah embalming bermula. Kita akan cari 2 urat di dalam badan si mati ni melalui 3 tempat. Sama ada di tengkuk ni, goroh-goroh kan, tengkuk ni, ataupun di bahagian lengan ni, ataupun di atas ari-ari. Kata orang tempat dialisis lah. Kalau orang ada yang kena dialisis, itulah tempat dia kan. 3 urat ni dia akan cari salah satu ataupun mungkin 3-3-nya. Biasanya dia akan tebuk di bahagian ari-ari, di atas ari-ari ni. Untuk cari 2 urat, artery and vein. Di bahagian vein, mereka akan keluarkan darah. Di bahagian artery, mereka akan masuk satu cecair, iaitu cecair formalin, 12 liter. Tu basicnya 12 lah, ada yang lebih. Kemudian kita toreh. Kulit manusia ni ada 3 lapisan. Kulit luar, toreh, kulit dalam, sampailah kulit yang ketiga tu, cungkir-cungkir dapatlah urat. Okey, urat apa ni? Oh, urat arteri. Kita hiris urat arteri tu, masuk satu tiub. Tiub yang mana tiub itulah yang akan masukkan formalin 12 liter tadi. Kalau orang tahu formalin ni
biasa jenazah apa, kita makan ikan kat pasar raya tu kan, segar je ikan tu kan. Apa dia buat? Dia proses ikan tu, dia awet ikan tu biar segar nampak kan. Tu yang kadang-kadang bila kita selalu makan jadi penyakit kemudian hari kan. Jadi itu bahan yang dimasukkan dalam badan, dan dalam masa sama kita keluarkan darah melalui vein. Darah keluar, ubat masuk, dia serentak. Kan? Proses ni lebih kurang dalam satu jam lebih lah. Buang darah semua dalam badan, kita terus sedut keluar apa semua, ubat masuk 12 liter, ubat tu dia akan letak cecair pewarna. Tengok pada jenazah tu. Kalau dia macam kita ni lah kan, sawo matang ni kan, yang tak apa nak cerah ni kan, dia letak sikit cecair warna merah. Merah ni bila letak pada ubat tu masuk dalam badan, maka nampak macam kulit kita hidup, tak pucat. Tu dia. Lepas tu kalau kita perhatikan jenazah orang bukan Islam ni kan, elok saja dia kan, bersih saja dia kan. Saya pernah dululah sebelum saya hadir kursus ni, saya tengok jenazah orang bukan Islam, elok senyum je kan, muka bersih. Terdetik dalam hati, ya Allah, husnul khatimah ke ni kan. Padahal kafir kan, tapi fikir ya Allah betul ni kan. Tapi bila kita dah belajar, Allahu Akbar, ni rupanya tipu daya dia kan. Ubat tu dimasuk, darah keluar, dia ganti, maka jenazah tu lambat reput sebab darah dah dibuang keluar. Waktu ubat tu masuk, dia akan menyebabkan tangan ni, otot ni akan jadi keras. Dia akan bentuk badan kita semua, naik ke atas semua, sampai dekat bahagian muka ni, saya diajar untuk bentukkan senyuman manis pada jenazah. Dia letak gamuhu tau kat mulut. Kita tutup mayat, tutup mulut guna ni, kain pocong yang terpanggil tu kan. Dia guna gamuhu. Jenis macam mistik tutup. Mata terbeliak tu kan, kita gunalah minyak ke, gunalah batu ke tutup kan. Ataupun selotip kita letak sementara. Dia guna gamuhu, dititik macam maimo. Tap kan tutup. Memang tak akan buka selama-lamanya kan. Gamuhu. Kemudian bila darah ubat tu dah masuk ke muka, buat gini Memang tersenyumlah mayat tu kan. Hai, baru tahu ingatkan husnul khatimah, rupanya dibentukkan senyuman tu kan. Itu yang saya diajarkan. Macam mana nak letak langsung pipit ke apa ke. Sebab bila ubat tu dah masuk, dia akan keras. Senyum je kan. Keluarga pun tengok, lega kan, muka dia cukup beautiful, so beautiful kan. Macam itulah kredit pada orang yang buat tu lah. Yang buat tu pandai repair muka dia kan. Kemudian belum habis setakat tu, kita tengok alah sikit aja tu keluar darah masuk ubat. Itu hanya permulaan. Stage yang kedua, peringkat yang kedua pula, dia akan keluarkan satu besi panjang. Yang melakukan besi panjang. Kalau tuan-tuan tengoklah Facebook saya ada share lah nama Ustaz Rafi Zainal Undertaker nanti, tengok. Besi panjang tu lebih kurang 1 meter. Ujungnya tu tajam. Dia boleh ibarat macam ni lah. Tajam, dan keliling yang tajam ni dia ada lubang-lubang. Besi ni akan ditebuk dekat atas perut. Dia akan rodok. Zam. Macam mana? Pancur macam ni. Tujuan dia apa? Untuk menghancurkan organ-organ dalaman badan, hati, limpa, jantung, usus, paru, apa saja yang ada dalam perut ni, dalam badan ni, semua dihancurkan kerana setiap organ ini ada darah-darah dia. Dia nak buang darah tu dengan cara begitu, dia akan sedut keluar kan. Waktu tu lah segala kaviti, segala lemak-lemak hancur dari daging tu semuanya terkeluar. Ya Allah, inilah yang berlaku ketika pengawitan mayat. Dia cucuk tu seolah-olah macam besi ni nak tembus ke kulit. Nampak dia tembus. Kan? Kalau misal kata kita pernah nampak perempuan hamil, ibu mengandung kan, anak tendang, nampak kaki kan. Macam itulah. Besi tu cucuk. Nampak. Ya Allah, ini yang menyakitkan, sedangkan kita diajar, Nabi pun ajar pada kita, berlemah lembutlah pada jenazah kan. Sesungguhnya dia baru melepasi sakaratul maut. Badan dia luka, sakaratul maut, pedih. Tiba-tiba kita buat kasar-kasar. Astaghfirullahalazim. Inilah yang kita perlu bayangkan. Ada orang tanya saya, kenapa tidak dibedah saja, keluarkan jantung apa semua, macam postmortem? Kita kena faham. Prosedur perubatan, kita seorang embalming tidak boleh mengeluarkan apa yang ada pada jasad jenazah, kita tak boleh potong dia. Tak boleh potong badan dia, keluarkan, tak boleh, itu salah. Ya, melainkan kalau jenazah tu dah di postmortem awal.
Dia dah postmortem, dah berasa postmortem ni, dia akan bedah daripada bahagian atas ni sampai ke bahagian pusat. Tu biasalah, keluarkan jantung, hati semua untuk ujian postmortem lah. Ataupun dia akan buka bahagian kepala ni, keluarkan otak untuk melihat apa benda yang punca kematian dia, darah beku ke apa ke kan. Kalau dah ada jahitan asal yang dibuat oleh postmortem, doktor yang dilantik, doktor pakar ni, maka tukang ataupun embalmer ni, dia boleh buka balik, keluarkan. That simple. Maknanya benda dah keluar, tak payah cucuk. Sebab lepas tu kita jahit lah balik. Ni kena belajar menjahit dah pula kan. Tapi kalau jenazah tu tak perlu postmortem, meninggal biasa, tapi nak diawet, inilah kaedah dia. Kita tak boleh potong. Kita kena Allah. Pertama kali saya buat menggigil. Rasa macam bunuh orang berkali-kali tau. Ya Allah, kenapalah aku belajar benda ni kan, cik pasal betul kan. Tapi inilah takdir Allah kan bawa saya ke jalan ni agar masyarakat kita faham. Inilah yang berlaku pada jenazah yang nak bawa balik ke luar negara. Dan setelah selesai prosedur tu lebih kurang dalam 2 jam atau 3 jam, kita akan bersihkan mayat balik. Kemudian mayat itu akan dibawa ke tempat solekan. Saya pun ajar juga untuk pakaikan baju mayat. Ni dia punya kelas lah tu. Pakai baju mayat. Kalau ikut pandangan yang bukan Islam, dia dipakaikan dengan berapa helai pakaian tu mengikut hari dia disimpan. Katakan keluarga dia kata nak ke bumi lepas 5 hari. Mana 5 hari tu 5 pakaian lah. Kita pakaikan 5 lapis pakaian. 5 lapis pakaian. Saya pun pakaikan. Kita diajar make up. Tengok, saya tak pernah make up orang rumah saya. Tapi mayat saya dah make up kan. Untuk incu, pakai celak, maskara, semua. Ya Allah, apa salah aku belajar benda ni kan. Kalau orang make up artis kan. Lepas tu, setelah itu, jenazah akan dimasuk dalam coffin, keranda. Keranda ni tengok pada kemampuan dia lah. Dia nak ambil keranda biasa ke. Keranda paling mahal yang saya pernah tengok masuk kat situ, RM120,000. Tu dia. Keranda RM120,000. Dia letak bronzel. Saya ingat dalam tu ada aircon ke apa kan. Tengok tak ada apa pun. Tapi nampak cantik lah, megah kan. Ni dia. Dia kata Michael Jackson mati dia guna keranda ni, kata dia. Macam ni. Allah Akbar. Sebab itulah kalau bangsa yang bukan Islam, dia 2 benda yang mahal. Kahwin, mati kan. Tu mati dia tu meriah sampai RM50,000, RM100,000. Habis daripada tu pun tak iran kan. Jadi balik kepada cerita tadi, tu jenazah non-Muslim. Setelah tu jenazah tu dibawa ke chapel, gereja kecil, dan di sana mereka buatlah upacara agama mereka, simpan mayat tu, dia buatlah upacara semua. Lepas 5 hari, kita akan tarik balik jenazah tu, kita make up dia, repair make up yang dah cair semua tu, bagi keluarga dia tengok last, dan kita bawa ke tempat cremation, pembakaran. Pembakaran ke dalam suhu yang lebih kurang 1200 darjah Celsius. 6 tong gas. Tong gas petroleum tu 6 tong gas dibakar selama lebih kurang 2 jam dan akhirnya mayat tu akan menjadi hancur, jadilah tanah, jadilah tulang-tulang. Tulang-tulang tadi pula, debu-debu tadi pula dikumpul masuk dalam blender. Di blender pula dalam 10 saat jadilah debu. Kemudian debu tadi dimasuk dalam pasu, dalam plastik, dan plastik tadi dimasuk dalam pasu urn tadi. Lebih kurang kalau berat mayat tu 90 kilo asalnya, akhirnya menjadi 1.7 kilo. Satulah berat mayat yang tinggal kan. Sebab kita 70% badan adalah air. Air dah habis, tinggal yang tu je lah. Yang sisa-sisa ni lah yang tinggal 1.7 kilo saja. Inilah diberi pada waris. Allahu Akbar. Saya nak cerita ni kan, inilah yang dilalui oleh rakan-rakan kita dalam kalangan bukan Islam, prosedur mereka. Tapi kita tak lalui semua tu, alhamdulillah. Bahkan saya pernah cerita waktu saya ikut prosedur embalming tu, belajar tu, saya cakap pada dosen saya, pensyarah saya tu. Saya kata, orang Islam kita tak perlu macam ni. Kita mandi kapan, solat ke bumi. Ya, saya pernah nampak. Alhamdulillah. Dia kata, baguslah. Tak ada sebut alhamdulillah kan. Dia bukan Islam. Very good, kata dia. Dia kata, dia nak waktu dia mati nanti, urus macam jenazah bukan Islam. Kata, jenazah orang Islam. Dia kata macam tu. Saya kata, awak yang urus macam ni, tiba-tiba bila nak mati, nak urus cara macam orang Islam. Dia kata, saya tahu sakit, kata, saya tengok pun sakit kan, saya tak nak lah, kata. Dia kata kalau waris kat sana, kat luar-luar tu tahulah apa yang saya buat ni, tentu dia orang pun tak nak mayat tu dibawa macam tu. Tengok,
Sebab mereka tak tahu apa yang berlaku dalam bilik embalming tu. Saya tahu, saya cerita pada semua orang, inilah yang berlaku, dan saya nasihatkan juga pada keluarga almarhumah Rabitah yang meninggal di Australia baru-baru ni, yang viral, yang minta dana RM50,000 macam tu kan. Saya pun kongsikan, saya kata bukan masalah duit, nak bawa balik jenazah ke Malaysia, RM50,000 tu, orang Malaysia kita ni cukup pemurah. Sekejap dia dapatlah amount tu. Tapi isu yang saya tekankan ialah prosedur nak bawa balik tu, ya Allah, dah lama simpan dalam peti mayat. Nak menunggu turn untuk naik flight. Kemudian pula embalming yang cukup memeritkan sampai-sampai nanti, ya Allah, memang kita nampak jasad tu bersih, tersenyum, elok luarannya, tapi dalamannya hancur sehancur-hancurnya, wa'iyadzubillah. Kan kita jangan siksa lagi mayat, ya. Jangan, Nabi suruh buat lemah lembut, tapi kita kasarkan. Ini cerita ni berbeza kalau orang tanyalah. Biasanya bab-bab macam ni bila sebut embalming, akan ada yang tanya, Ustaz bagaimana pula hukum postmortem? Bedah siasat kan? Saya sentuh sikit lagi, boleh kah? Moderator, kau terlebih kot? Kalau postmortem bedah siasat, ya kita tengok Muzakarah Fatwa Kebangsaan tahun 2004 mengatakan harus bedah siasat atas perkara-perkara yang tertentu yang melibatkan perundangan, yang melibatkan jenayah dan sebagainya. Sebab apa harus? Kita tengoklah apakah mudarat dia. Mudarat dia, kita timbang mudarat dia. Kalau orang belajar kawit fiqh kan, mudarat kecil dia menghapuskan mudarat besar kan. Bila kita tengok kesan mudarat ni pada si mati apa? Dia rasa sakit tak? Yes. Dia tetap akan rasa sakit. Tapi kenapa buat? Sebab mudarat besarnya pada waris yang ditinggalkan. Seandainya tidak buat postmortem, tidak tahu apakah punca kematian dia, maka menyebabkan si warisnya tak dapat nak menuntut apa-apa saja hak mereka. Misalnya tuntutan insurans, takaful dan lain-lain lagi, panjang cerita dia. Maka hal ini meninggalkan keluarga dalam keadaan terbeban, itu adalah mudarat yang lebih besar daripada kita membiarkan postmortem membedah siasat jenazah tadi kan. Melainkan waris tadi setuju. Tak apa, kami reda, kami takkan tuntut apa pun. Maka ini atas persetujuan waris. Maknanya kalau itu kes yang boleh dibincangkan oleh pihak polis, tak ada masalah. Namun kalau melibatkan kes jenayah, kemalangan, kebiasaannya perlu bedah siasat kan, kerana nak tahu punca dan sebagainya. Ini melibatkan banyak tuntutan dah. Ya, jadi berbalik kepada embalming tadi, itulah pengalaman saya dan alhamdulillah pengalaman ini saya dah kongsikan pada semua dan saya dalam proses untuk menyiapkan buku saya seterusnya. Ini saya nak kisah ni, yang saya cerita tadi ada dalam buku ni. Pengurusan jenazah mudah saja, jenazah reput, jenazah HIV, COVID-19, semua ada dalam buku ni, lengkap kan. Cerita yang berikutnya ni, kisah 40 orang mati, ibrah dan iktibar. Ini semua pengalaman saya lah ni. Saya bukukan. Ini baru 40 cerita. Kan? Daripada 17 tahun, 40 cerita. Banyak cerita lain tapi ini je lah yang dapat dibukukan. Dan seterusnya saya tengah buat Travelog Undertaker di Bumi Manila. Ini cerita lebih padat. InsyaAllah akan datang lah kan. Masa pun tak cukup waktu nak tulis ni kan. Jadi ada kesempatan saya akan kongsikan. Tujuan saya bukan apa. Nak bagi pendedahan mana kita meninggal, elok situlah ke bumi. Jangan bawa balik kan. Saya yang melihatnya saya sedih. Apatah lagi kalau si mati kan. Kalaulah si mati tu boleh hidup, nescaya dia menjerit, tak payah bawa balik lah kan. Malaikat muka nakir dalam kubur mana-mana pun sama je. Tak adanya kalau tanam kat Malaysia satu je malaikat dia. Kat Australia 2, tak ada kan. Tetap 2 juga muka nakir kan. Tak aci kata macam tu kan. Jadi itulah proses saya malam ini. InsyaAllah saya serahkan balik pada saudari moderator. Baik, terima kasih Ustaz. Begitu menarik perkongsian Ustaz mengenai proses pengabutan mayat. Dan kami yang dengar ni pun agak ngeri dan boleh bayangkan betapa menyakitkan proses tersebut. Proses embalming dan cremation yang dijalankan di atas jenazah. Jadi kita sebagai pendengar dah pun dapat ilmu ni, jadi kita kena jalankan tanggungjawab. Kalau ada ahli keluarga atau kawan-kawan yang meninggal dunia dekat luar negara dan ahli keluarga nak bawa balik ke Malaysia, kita bagi tahu maklumat yang kita dapat malam ni. Okey, nampaknya kita dah habis sesi soal jawab. Kita akan ke sesi Q&A. Saya dah tengok soalan daripada penonton kita.
dekat ruangan komen FB. Okay, saya ajukan soalan ni kepada Ustaz Abdullah Bukhari daripada Zikri Zaini. Jadi saudara ni bertanyakan, apakah kita masih boleh minta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia? Jadi maksudnya kalau kita melakukan dosa yang sangat besar dan nakkan kemaafan daripada orang yang meninggal dunia, apa yang akan berlaku? Silakan Ustaz. Okey. Dosa ni ada dua jenis secara ringkas lah. Satu dosa melibatkan kita dengan Allah. Satu lagi dosa melibatkan orang ataupun hak makhluk. Dosa dengan Allah kita boleh taubat, taubatan nasuh. Tapi kalau dosa melibatkan orang, kita kena tengok paras dosa tu. Kalau dosa tu kita ada ambil barang dia, kita ada zalimi dia dari segi hak, kita kembalikan semula hak itu kepada dia. Jadi macam soalan kes ni, kita yang tahu dosa kita, kalau kita rasa nak minta maaf, sudah pasti tak boleh minta maaf sebab dia dah mati. Mungkin dengan cara mana, kalau kita ada buat silap melibatkan hak, mengambil hak si mati, cara dia kita kembalikan hak itu kepada ahli waris. Kalau sekiranya dosa tu mungkin kita buat contoh bully ke dia dulu, mungkin apa yang kita boleh buat, kita doakan supaya dia dirahmati oleh Allah, Allah ampunkan dosa kita, kita kena bertaubat. Itu cara dia. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Jadi kalau nak meminta kemaafan daripada orang yang sudah meninggal dunia, kembalikan hak dan juga bertaubat di atas dosa yang telah kita lakukan. Jadi soalan seterusnya daripada saudara Zahirul Syakim. Selepas kita menarik nafas terakhir, adakah roh kita masih dapat melihat keadaan di dunia sekejap ataupun terus ke alam barzah? Jadi adakah Ustaz Rafi nak jawab soalan ni? Okey, saya sentuh sikit lah. Setelah seseorang itu melalui proses sakaratul maut ni satu keadaan yang kita boleh katakan mabuk, ya. Mabuk ketika nak mati ni. Waktu jasad, roh dia sampai ke gorgoroh, ketika itulah dia akan dibayangi dengan apa amalan dia. Ketika itulah dia akan melihat apakah yang dia buat, amalan dia dari segi kebaikan dia ataupun keburukan dia, semua akan ditayangkan kembali seolah-olah macam reverse balik kan. Ketika itulah manusia akan berlaku penyesalan. Penyesalan kerana waktu tu dah mati, waktu nak mati. Ya Allah, aku nak bertaubat. Pintu taubat tertutup ketika roh sampai di khalqum tadi. Dan dah sampai tertutup dah. Dan kalau kita tengok jenazah ni bila dia meninggal dunia, kebanyakannya mata dia akan naik ke atas. Kenapa mata dia naik ke atas? Kita janganlah lurus sangat. Tengok mayat mata ke atas, kita pun tengok atas. Tak ada apa-apa pun kan. Memang tak ada apa-apa ke atas tu. Dia memandang rohnya keluar melalui ubun-ubun di kepalanya. Rohnya keluar. Dan ketika itulah rohnya itu akan pergi ke dalam dunia yang asing, iaitu alam barzah. Ya, dia akan pergi, ada riwayat mengatakan dia akan naik bertemu dengan Allah, kan? Ataupun sama ada dia diterima ataupun tidak, itu adalah antara Allah dengan dia. Dan dia tidak akan kembali melihat balik apa yang berlaku di dunia ini kerana di antara dia dan dunia dah terputus habis dah. Dia akan sedar dikembalikan balik ke dunia setelah jasadnya dalam kubur, setelah selesai pengebumiannya, maka ketika itulah dia akan disedarkan, dibangunkan. Dan ketika itulah baru dia sedar, dia sudah mati. Dan waktu itulah akan bermulanya episodnya di dalam dunia barzah kan. Waktu itu, dia tak boleh tengok dah macam cerita Melayu kan datang. Tengoklah bapak dia kan. Datang, tengok. Ini cuma stigma orang Melayu kan, nak menakutkan orang kan. Kan roh balik sekarang. Apa pula roh nak balik kan. Dia dah habis dah. Urusan roh ni, Rasulullah sendiri pun tak tahu. Antara urusan Allah Ta'ala kan. Maka kita tak boleh nak campur. Kita hanya mengatakan bahawa jenazah tu bila dah masuk di alam barzah, maka terputuslah hubungan dia dengan manusia. Terputuslah hubungan dia dengan dunia. Cuma ada Nabi sebut, pendengaran si mati ni akan dikembalikan ketika dalam kubur. Sehingga kan dia dengar ucapan salam orang yang datang ziarahnya. Assalamualaikum. Sebab tu kita bila ziarah kubur, disunat pada kita bagi salam. Kan? Cuma kelemahan kita yang hidup kat dunia ni, tak dengar ucapan balas dia tu. Kalaulah Allah izinkan kita dengar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ramai orang kubur bagi salam. Tak cukup tanah kita lari kan. Maka kita ni tak dengar. Tapi jenazah dalam kubur dia boleh jawab dan dia dengar tapak kaki kita. Bahkan pendengarannya tajam sehingga tapak kaki orang lalu pun dia boleh dengar dan dia tahu siapa.
Namun untuk melihat siapakah di luar dan sebagainya, itu tidak ada. Itu maknanya situlah kemampuan si mati, hubungannya telah habis dengan dunia. Ya, wallahu a'lam bissawab. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, soalan seterusnya daripada saudari Umi Nadia. Sewaktu mayat menghadapi sakaratul maut, ahli keluarga akan bertalkin dan mengajak untuk mengucap. Jadi bagaimana sekiranya mayat tersebut menghadapi sesak nafas, tak berjaya melafazkan kalimah syahadah? Adakah perlu memaksa mayat tersebut untuk melafazkan kalimah syahadah sebelum meninggal dunia, atau boleh diandaikan mayat tersebut berjaya mengucap dalam hatinya? Silakan Ustaz Abdullah. Okey, soalan ni saya jawab separuh, lepas tu lebih Ustaz Rafi akan jawab. Mungkin Ustaz Rafi ada pengalaman berhadapan dengan ni. Okey, mula-mula sekali kita kena ingat sakaratul maut ni sangat dahsyat dialami oleh si mati, dan kita tak tahu kedahsyatan itu yang mereka alami, dan kita jangan pula luruh bendul nak kena full sentence asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup kita ajar supaya dia ingat Tuhan dia adalah Allah. Allah, Allah, Allah. Kalau dia tak mampu sebut la ilaha, kita sebut Allah, Allah. Dan kadang-kadang kita pun kena pandai juga berinteraksi melihat orang tengah nazak ni macam mana. Dan sebenarnya kalau kalau sekiranya dia tu semasa hidupnya insya-Allah orang saleh, di akhirnya kalau kita tak ajar pun Allah tak akan bimbing dia untuk menyebut syahadah ataupun menyebut kalimah akhir itu adalah la ilaha illallah. Allahu a'lam. Simple Ustaz. Ustaz Rafi nak ulas juga soalan yang sama? Kena tambah, ni banyak pengalaman ni. Allah Akbar. Baik. Kalau dalam sebut kalimah la ilaha illallah tu memang betul kan, Nabi sebut dalam sepotong hadis, man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya dia sempat ucap kalimah la ilaha illallah, maka masuklah di ke dalam syurga. Ini satu perkara yang Masya Allah, kita harap bila kita mati nanti dapatlah keluar di bibir kita ni kalimah la ilaha illallah. Tapi kena tengok juga bagaimana nak hidup kita ni. Waktu hidup ni lidah ni selalu tak bergetar sebut nama Allah, ataupun lidah ni selalu sebut nama artis. Contohlah kan. Jadi kita ni kena biasakan diri kita. Contohlah macam orang terkejut kan. Orang tua kita lah kalau melatah kan, kalau sentuh, oh pucut mak kau kan. Macam-macam keluar kan. Maknanya dia melatah atas perkara yang biasa disebutkan. Maknanya waktu nak mati nanti pun dia akan menyebut atas perkara yang selalu disebut tu biasanya. Jadi kalau kita melazimi kalimah la ilaha illallah, insya-Allah bila mati pun mudah. Kita kena faham dua situasi. Pertama, situasi daripada orang yang mengajarkan talqin kalimah la ilaha illallah ni, kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada orang yang nak mati ni la ilaha illallah. Maka kalimah itu saja kita sebut la ilaha illallah. Dia bukan macam dalam drama TV kan, drama TV macam Ustaz kata tadi lah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang pelik ajaib itu kan, nak mati ni dia boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi. Ini semua pembongak bang, kata. Pembongak. Mana ada orang mati boleh mengucap panjang siap makna sekali kan. Tapi dalam drama TV boleh jadi. Sebab dia ikut arahan produser. Kalau produser kata, cut, kata produser kan. Si mati tadi boleh bangun balik. Apa salah lagi kan? Sebab berlakon. Berapa kali mati pun tak ada hal sebab berlakon. Namun hakikatnya ketika orang dalam keadaan sakaratul maut, dia nak sebut Allah pun bukan satu benda yang mudah. Itu rezeki dia kan. Jadi diajar kalimah yang simple. La ilaha illallah. Dibisikkan dalam keadaan yang sederhana. Jangan terlalu laju dan jangan terlalu perlahan. Perlahan kita buat sederhana. La ilaha illallah. Dan seandainya dia dapat ucap sekali je, la ilaha illallah, kita dengar, cukup. Jangan dipaksa dia ucap lagi. Teruskan lagi. Ucap lagi kan. Dia bukan macam majlis tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak perlu berulang kali. Sekali keluar daripada mulut dia, itu syukur dah. Kita biarkan dia pergi dengan tenang. Tapi kalau terbit perkataan lain yang keluar daripada mulut dia, lepas kalimah la ilaha illallah, nak air, kata dia kan, misalnya. Maka kita wajib ajarkan sekali lagi. Kita nak akhiru kalam. Kalimah terakhir itu
La ilaha illallah. Jangan dipaksa dia. Namun, berbalik kepada persoalan tadi, seandainya kita tak dengar pun, dah meninggal. Kau dengar tak dia mengucap? Tak dengar. Kau dengar tak? Tak dengar. Allahu Akbar, su'ul khatimah. Tak boleh kita cakap macam tu, ya. Kita tak dengar, maka kita diam. Kalau orang bertanya, dengar tak? Saya tak dengar, tapi insya-Allah disebut dengan cara dia. Mungkin dalam hati, mungkin disebut kita tak dengar, kita husnuzon, sangka yang baik. Namun, tu saya cakap sisi kepada orang yang hidup. Kita hanya berusaha. Macam mana sekalipun, kan, kalau misal kata orang tu buat ramai-ramai tahlil arwah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau Allah tak izinkan tetap tak akan berlaku. Ya, sebab kita rujuk dalil daripada surah Ibrahim ayat 27, Allah SWT menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbitullahu allazina amanu bil qawlis sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Taala menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apa kalimah itu? La ilaha illallah. Apa maksud Allah Taala menetapkan pendirian dia ni? Bermaksud kalau orang tu dia nak mati, meskipun tak ada seorang pun keliling dia. Kan banyak kes orang mati seseorang kat rumah, kan seseorang je kat rumah meninggal, kan. Lalu ketika dia dah azab, siapa yang talqin kalimah la ilaha illallah ni? Wallahu alam, tak ada orang, kan. Maka di sini Allah Taala sendiri yang akan membimbing dia, meneguhkan pendirian dia sehingga dia dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Kalau dia orang yang Allah pilih, kalau dia orang yang beriman, Allah pilih dia. Masya Allah. Sebab tu saya katakan di awal tadi, bergantung bagaimana cara kita bawa hidup kita ni. Kalau hidup kita ni bawa kalimah la ilaha illallah, insya-Allah di hujung usia kita tak perlu orang ajar pun, kalimah itu akan terbit daripada mulut kita. Ini izin Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, yang tetap teguh di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah sambung lagi ayat tu, kan, wa yudillullahu zalimin, dan Allah akan sesatkan orang yang zalim. Allah bila sebut tentang orang yang zalim ni, ya Allah, kan, dia zalim bukan zalim pada orang lain, bukan zalim pada binatang, tapi maksud ayat ni ialah zalim pada diri sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat dia ni. Allah boleh sesatkan dia. Ini yang kita takut sekali. Takut ketika mana hidup kita Muslim, di hujungnya kita kufur. Wa iyazubillahi min zalik. Allah takut kalau di hujungnya Allah boleh sesatkan kita. Kerana apa? Kerana Allah itu wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berkuasa melakukan apa saja yang dikehendakinya. Maknanya kita takut, ya Allah, sebab tu kita minta matikan kami dalam husnul khatimah. Jangan kau mati kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, akhirlah kalam kami dan kalimah la ilaha illallah dalam keadaan keimanan. Itu yang kita mintakan. Waktu saya katakan tentang bagaimana pengakhiran seorang itu, kita yang hidup ni melihatnya kena sentiasa husnuzon, sangka baik. Dia sebut tak sebut, kita kata insya-Allah Allah terima dia, Allah sebut dia. Namun di sisi yang meninggal, kita ni besok kalau mati, bergantung bagaimana cara kita bawa diri kita di dunia ini. Sebab itulah hidup kita ini perjalanan. Roh kita ni perjalanan. Daripada alam roh sehingga ke alam rahim, daripada alam rahim singgah ke alam dunia, daripada alam dunia singgah ke alam barzakh, kemudian ke alam mahsyar, kemudian alam akhirat. Allah, perjalanan kita jauh lagi, maka jangan sampai kita lupa bahawa di dunia ini hanya sementara. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi dunia tempat meninggal. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz di atas jawapan untuk persoalan yang diajukan. Jadi untuk kita yang masih hidup sihat walafiat, perbanyakkanlah zikrullah untuk mengingati Allah dan ubah gaya hidup kita agar lebih mengikut cara hidup Islam. Jadi soalan seterusnya daripada saudari Mariam Fauzi, apakah hukum memberi salam ketika melalui atau menziarahi kubur dan apakah hikmah di sebalik memberi salam kepada penghuni kubur? Jadi adakah hukumnya wajib, harus, sunat? Silakan Ustaz Abdullah Bukhari. Okey, jawapan mudahnya sunat lah. Dia ada cerita menarik ni, orang perempuan mesti sensitif sini. Pernah satu hari Rasulullah ni cerita bagaimana Nabi mengajak Aisyah radhiyallahu anha tentang doa nak beri salam kepada orang dalam kubur. Cerita dia satu hari Rasulullah dalam giliran rumah Aisyah lah, dengan Aisyah. Bila dah siap nak tidur semua sekali, baru je letak kepala, tiba-tiba Nabi pun tersedar bangun. Nabi tengok Aisyah tengah tidur, Aisyah pun macam buat tidur.
Nabi pun ambil pakaian dia keluar daripada rumah dalam gelap malam. Aisyah pun rasa cemburu. Dia takut Nabi pergi ciluk pergi rumah isteri yang lain. Dia pun follow. Lepas tu dia keluar, rupanya tengah malam tu Nabi berada di perkuburan Baqi'. Nabi duduk berdoa di situ. Lepas tu Aisyah perhati, lepas tu bila Nabi habis berdoa, Nabi nak balik, Aisyah pun terpaksa pecut melarikan diri nak pastikan supaya dia sampai duduk ke rumah sebelum Nabi. Dia pun tertidur, duduk dalam selimut dalam keadaan tercungak-cungak lah sebab dia baru lepas lari. Nabi masuk, Nabi berkata, kenapa kamu tercungak-cungak ni Aisyah? Lepas tu Nabi berkata, kamu ke tadi yang aku nampak dalam gelap malam bayang-bayang dekat kubur Baqi' tadi tu? Lepas tu dia pun mengaku ya. Lepas tu Nabi pun tepuk dada Aisyah. Nabi kata, apakah kamu ingat Allah dan juga Rasulullah akan mengkhianati kamu? Mengingat aku jenis tak amanah ke? Mana-mana pergi rumah isteri lain. Lepas tu Nabi kata kepada Aisyah, kenapa Aisyah, setan kamu dah ganggu kamu ke? Bila sebut setan kamu tu, Aisyah terkejut. Aisyah kata, adakah setiap daripada kita ni ada syaitan? Nabi kata ada. Qarin tu. Kemudian Nabi kata tadi sebenarnya Nabi jelaskan cerita. Nabi kata tadi sebenarnya bila kita dah nak tidur, Jibril datang. Tapi Jibril tak masuk dalam rumah. Jibril berada di luar rumah sebab Jibril dapati kamu dah masuk dalam rumah mendedahkan aurat. Lepas tu aku dengar Jibril kata, wahai Muhammad, sahut seruan Tuhanmu. Pergi ke perkuburan Baqi'. Doakan mereka. Jadi Nabi keluar, Nabi pun pergi perkuburan Baqi'. Dan sampai di perkuburan Baqi', Nabi pun doakan kepada, kita kata ahli kubur. Lepas tu Nabi ajar pun Aisyah, lepas ni kalau kamu melintas atau terlalu kawasan kubur, ini doanya dan ini juga salam. Dan apa signifikan kita kena bagi salam? Sebab kalau kita baca salam tu, macam mana? Saya pun lupa secara lengkap ni sebab kita bukan tiap-tiap hari pergi kubur pun. Cuma di hujungnya dia kata apa? Di hujung dia kata antumul mustaqdimun wa inna insyaallah bikum lahiqun atau kama qala. Kamu terlebih dahulu pergi meninggalkan kami dan kami insya-Allah satu hari nanti macam mana sekalipun kami akan menyusuli kamu. Jadi bila kita pergi lalu depan kubur, kita kena ingat sekarang aku berada di dunia. Kita bagi salam, kita kata kepada ahli kubur, kamu pergi dulu tapi kami akan menyusul. Dan itu adalah satu peringatan yang baik yang seolah-olah dia macam beri kita kata kesedaran ataupun beri break lah kepada kita. Hidup di dunia ni jangan pecut seolah-olah kita tidak ada mati. Jadi bila kita pergi tengok kubur, pergi ziarah kubur, kita bagi salam kepada orang dalam kubur, kita mengingatkan diri kita, aku ni hidup kena ada break. Sampai apa? Kenapa satu hari nanti aku akan sampai ke sini. Dan inilah tempat pengakhiran aku. Itu cerita dia. Allahu a'lam. Ustaz nak tanya soalan. Sepanjang Ustaz diuruskan jenazah ni, biasa orang Melayu dia ada khurafat-khurafat badi mayat ke, jumpa benda pelik-pelik mayat bangun ke, hantu ke, ataupun jin setan ke. Itu je. Okey, Rafi nak silakan. Sebenarnya stigma masyarakat kita ni kadang-kadang dia takut nak uruskan jenazah ni sebab badi mayat kan. Badi ni kita kena faham, badi ni dia ada dua benda. Ya. Pertama dari sudut mistik lah kita panggil. Mistik ni bukan apa? Dia berbalik kepada diri kita sendiri. Sebab tu Nabi kata setelah kamu selesai uruskan jenazah, maka sunat untuk kita bersihkan diri, mandi. Kan? Balik daripada urusan jenazah, mandi. Sebab pertamanya dari segi kesihatan. Kesihatan lah. Maknanya kita takut jenazah ni kotor ke, ada kuman ke, virus ke, bersihkanlah diri. Kan? Bila kita tak bersihkan diri kita, mungkin sistem imun kita kuat. Kita pula ada anak kecil-kecil. Lepas tu, kita terus peluk anak kita. Ini contohlah misalnya. Anak kita pun terkena jangkitan kuman tu, maka dia pun demam, panas badan dia. Kita pun mula salahkan mayat tadi. Ni awak lah tadi tak mandi tadi, ni badi mayat ni kan. Dah mayat pula disalahkan. Padahal kawan tu terbalik, dia tak bersihkan diri dia dulu. Maka ni dari sudut kesihatan kita. Maknanya sebab tu kita kena balik, bersihkan diri dulu, baru kita boleh buat kerja-kerja lain, tukar pakaian ke apa ke, begitulah dia. Namun yang kedua dari segi sudut mistik saya tadi itu ialah dari segi sikap kita sendiri. Cara kita bawa diri kita. Syaitan ni memang dia sentiasa mencari ruang dan peluang untuk sesatkan anak Adam. Maka bila dia tengok kita dalam keadaan ketakutan, kita tak yakin, kita seolah macam takutlah hantu ke apa kan. Maka dia mulalah menyusup dalam badan kita ataupun dalam penglihatan kita ke, seolah-olah macam kita tergambar-gambar benda tu. Ni syaitan punya kerja lah ni kan. Maka kita pun bila tengok, nampak macam arwah tadilah. Dia
dia nak menakutkan kita supaya kita ni tinggalkan amalan-amalan yang baik dan sebagainya. Makin cara syaitan. Cara kita nak mengelak benda tu ialah dengan cara kita banyakkan amal soleh. Dekatkan diri kita pada Tuhan. Dekatkan diri kita pada Allah. Kita cuba ruqyah diri kita dengan surah Al-Fatihah, dengan ayatul kursi. Makin ini satu amalan-amalan yang dapat meninding kita daripada gangguan jin dan syaitan yang jahat ni. Maka itu antaranya untuk elakkan badi mayat tu semua, itu kaedah dia. Dan tentang kurafat masyarakat kita, saya nak sentuh sikit lah, Biam. Misalnya kalau kita tengoklah ustaz yang cerita momok tahun bila mayat sebagai kucing melintas kan. Nak bangunkan. Cerita tu yang menyebabkan ramai orang takut bila ada si mati ni kan. Maka kucing tu boleh menyebabkan mayat tu bangun balik kan. Jadi orang takut bila nampak kucing dia tolak kan. Jangan bagi kucing melintas kan. Jangan bagi kucing naik atas rumah. Maka di sini kita kena faham. Saya buat juga kajian saya tentang kurafat orang Melayu kita yang kita panggil kurafat sebenarnya. Dia sebenarnya berkait dengan kaedah penyampaian orang lama. Sebab kita tahu kucing ni, dia sifat dia ni memang suka pergi ke tempat baru dan dia akan hidu-hidu. Kemudian kalau dia rasa macam tak baik punya tempat ni, dia pun kencing, pencut kan. Dia kencing kat situ kan. Ataupun mungkin kaki dia baru lepas buang najis kat tanah tu, dia kaut-kaut campur najis dan naik atas rumah, pergi ke tempat jenazah yang dah pakai kain kafan semua bersih-bersih, terkena najis dia pada kain kafan. Maka cara orang lama, ulama lama dahulu, bila dia sebut tentang kucing ni letak luar takut terkena najis dia pada si mati ni, orang kita tak akan percaya, tak diapik kan kata orang. Sebab bagi dia, kucing ni dah keluarga kita lah, orang masyarakat kita. Kucing ni dah keluarga kita, kenapa nak bawa keluar pula? Maka orang Melayu kita waktu tu dia tak terima benda tu. Namun bila ditakutkan, ni kaedah orang lama, dia suka menakutkan. Jangan, kan kucing ni melintas mayat kan bangun sekarang. Ya ke? Ya. Baru dia angkat mayat kucing tu keluar kan. Maka untuk mengelakkan benda tu berlaku, maka dia buat macam tu. Maka itu yang pahaman orang lama. Cara nak mendidik masyarakat supaya mengelakkan benda tu berlaku. Namun bila kita dah sampai ke dunia moden sekarang ni, kita dah dipaham dengan ilmu, dengan agama, kita dah belajar tentang sumber-sumber yang sahih dan sebagainya. Maka sepatutnya benda ni tak berlaku dah. Jangan ada dalam pandangan masyarakat bahawa bila ada kucing melintas, dia boleh bangunkan mayat ke dan sebagainya. Tidak wujud, melainkan kita elakkan binatang-binatang ni datang pada mayat, dibimbangi ada najis kotoran dia terkena pada kain kafan yang dah bersih tadi. Maka itulah sebenarnya yang perlu kita didik masyarakat. Saya fahamkan pada masyarakat dalam kursus seminar saya, kaedah begitu supaya jangan kita terbawa-bawa stigma yang lama tu sehingga kita yang dah moden ini terikut dan percaya itu adalah satu benda yang betul dan sebagainya ya. Kalau betul lah dengan melintas kucing tu boleh bangun, baik kita tak payah panggil doktor, asal mati je bagi kucing melintas. Bangun balik mak kita kan, peluk. Itu pandangan saya lah kalau nak bujangkan orang kan. Maka itulah sebenarnya kurafat masyarakat kita yang perlu kita tinggalkan. Wallahualam. Saya nak share satu kawan saya di UIA lah, dia menguruskan jenazah ni. Dia selalu terkena macam badi yang Ustaz sebut tu. Sehingga akhirnya dia refer balik kepada guru dia yang mengajar pengurusan jenazah ni. Guru dia kata, niat kamu. Cek niat kamu. Lepas tu dia penilai balik niat dia, dia kata, oh dia perasan. Dia macam apa, walaupun belajar pengurusan jenazah, tapi dia rasa rimas. Dia cuba nak mengelak. Kemudian bila dibetulkan balik niat, ilmu ini ilmu yang jangan dimiliki oleh orang. Satu kerja mulia, fardu kifayah. Tiap kali datang jenazah, dia ubah niat, dia kata aku buat lillahi ta'ala nak bantu orang. Dia ubah niat lillahi ta'ala. Dan dia kata lepas dia ubah niat lillahi ta'ala, tak ada dah cerita badi, wafat tak ada. Niat betul. Tu yang penting. Betul, niat betul. InsyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz. Atas perkongsian tu sangat menarik. Jadi sebab itulah kita ni dan para penonton juga kita kena memperkuatkan diri kita dengan ilmu supaya boleh membidas dan menangkis kepercayaan khurafat yang telah lama ada dalam masyarakat Melayu kita. Okey, jadi soalan seterusnya daripada saudari Adnin Imani, apakah pandangan Ustaz tentang pengurusan jenazah Muslim yang meninggal akibat COVID-19 iaitu melalui cremation dan bukan diuruskan mengikut lunas Islam oleh kerajaan Sri Lanka? Okey, saya percaya Ustaz telah ceritakan sikit tentang perkara ini, tapi okey, Ustaz boleh terangkan lebih lanjut. Silakan Ustaz Rafiq. Okey.
Kita alhamdulillah bersyukur duduk dalam negara yang majoriti orang Islam, ditadbir oleh orang Islam. Maka kita bila meninggal, kita pun diurus secara Islam. Dan kalau kita perhatikan jenazah-jenazah di hospital yang tidak dituntut. Di hospital ada mayat yang tidak dituntut, yang kita tag sebagai unknown. Unknown ni tidak tahu identiti dia. Maka bila jenazah begini diuruskan, tak tahu dia ni orang Islam ke, orang kafir ke, dia ni orang Malaysia ke, orang bukan negara kita ke, maka kita uruskan dengan cara orang Islam. Mandi, kafan, solat dan ke bumi macam biasa. Sebab anggapan kita, itu fitrah dia. Kita buat begitu je. Maka itu yang sebaik-baik je lah pengurusan lah. Kita akan buat sebaik-baik pengurusan. Maka dalam hal jenazah yang cremation tadi, dibakar tadi, berlaku di dalam negara yang bukan ditadbir oleh orang Islam, maka itulah di antara masalah yang selalu berlaku. Mereka tidak fikirkan tentang kita punya keperluan, kita punya tentang agama. Bagi mereka, selesai. Bagi mereka, mayat tu dah kena COVID ni, kena cepat dihapuskan, dilupuskan. Maka kita beruntung, dan bagi saya, seandainya keluarga dia ataupun masyarakat kat sana, dia boleh elakkan benda tu berlaku, maka elakkan. Jangan sampai kita bergaduh dan sebagainya. Maknanya kalau tak ada cara lain dah, terpaksalah akur bagi pemerintah sana lah. Sebab saya teringat satu kes almarhum Ustaz Fazli Yamani meninggal di China beberapa tahun lepas. Saya masa tu berlaku tu saya buat rujukan lah. Bila berlaku kematian di China, keluarga dia nak bawa balik jenazah ke Malaysia. Saya nasihatkan melalui umum lah, saya kata jangan bawa balik lah, ke bumi kat sana lah. Namun bila dimaklumkan bahawa kalau kita ke bumi, kalau nak uruskan di China ni polisi dia tidak ada mayat luar. Orang luar tidak boleh ditanam di tanah mereka ni. Sebab bagi mereka dia dah crowded, dah penuh, dah tak boleh dah orang luar. Kan? Cara kalau nak uruskan di tempat mereka ni, satu je, bakar kata dia. Takkanlah kita nak biarkan jasad orang alim kita ni dibakar. Kan? Maka terpaksalah kita bawa balik jenazah tu ke Malaysia. Maka ni alhamdulillah dalam keadaan darurat jugalah. Daripada dibakar, mudarat besar, baik kita bawa balik. Kan? Maka saya nak katakan bahawa sekiranya ada jalan lain untuk mengelakkan, contohnya di Sri Lanka kan, mungkin bagi kita tak tahu situasi mereka di sana. Sekiranya mereka ada jalan lain, maka usahakanlah. Tapi kalau tak ada, kita terpaksa redha lah kan. Itu je jalan yang mereka ada untuk menghapuskan jenazah COVID-19. Jadi kita mujur, tempat kita ni hanya sekadar tayamum dan terus ke bumi. Itulah yang terbaiknya. Wallahualam. Okey, baik. Terima kasih di atas jawapan Ustaz Rafi'i tadi. Walaupun banyak lagi soalan yang ditinggalkan oleh para penonton dekat ruangan komen, tapi nampaknya kita sudah berada di hujung forum dan saya percaya banyak juga perkongsian yang telah dikongsikan oleh Ustaz Abdullah Bukhari dan juga Ustaz Rafi'i. Jadi terima kasih buat penonton yang sudi join forum kita pada malam ini. Semoga kita dapat mengambil iktibar daripada perkongsian ustaz-ustaz kita pada malam ini. Dan lepas ni kita akan lebih memaknai kematian sebagai seorang Muslim. Jadi saya akhiri forum kita pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.